أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syarah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah kerjaku, wa halul 'uqdatam min lisani, dan ramaklah apa yang tersipu yang ada pada lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka dapat faham kata-kataku. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء واحفظنا يا الله أنت خير الحافظين برحمتك يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Ta'ala masih lagi dengan limpah kurnia dari Allah, taufik, hidayah, inayah, as-sakinah. Allah masih lagi panjang usia kita dalam sihat wal afiah. Tuhan beri kelapangan masa untuk kita gunakan masa yang luas ini memenuhkan dengan ibadah ataupun kita panggil ketaatan, mengisikan pahala ibadat kita supaya menjadikan bekal-bekal untuk kita berjalan jauh di akhirat sana, di mahsyar sana. Maknanya kata di dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ni, ingatlah kita duduk pada penghujung dah, kata setengah ulama, hujung-hujung dah, akhir-akhir dah, kalau kira zaman dah, akhir-akhir dah, dengan banyak bertentangan, mana berbetul lah dengan sebut hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan dekatnya nak berlaku kiamat. Kalau kita duk dengar macam-macam tu, ataupun kita duk tengok berita dengan mata lendai kita, dengan khabar-khabar macam-macam dah kita duk dengar tanda-tanda dan alamat-alamat nak berlaku kiamat. Di antara sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut
la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat, hatta yataqarab az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahri wa yakunu asyahri kal jum'ah wa takunu al-jum'atu kal yawm wa takunu al-yawmu kas-sa'ah. Ini salah satu di antara hadis-hadis Nabi SAW sebut tentang dengan dekat nak berlaku kiamat. Yang diartikan hadis tadi, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat. Tak akan berlaku kiamat, tak akan hancur langit bumi, tidak akan hancur semua segala-gala ni, kecuali hingga siapa masa terlalu cepat berlalu. Masa ni cepat. Kalau kita banding ataupun kita perasa, kita perhati, cepat sungguh. Daripada setahun ke setahun, macam mana sebulan. Tak gitu. Kalau kita kira tahun baru, siapa lepas baru ni, ni bulan berapa dah? Bulan ni dah dah. Siapa dah lepas 3 bulan begitu, ya happy new year baru nak. Happy Mai. Siapa buat 3 bulan ni, bulan ni dah ni. Kalau kita kira lepas pada puasa ni, bulan Zulqa'dah dah ni. Berapa hari? Malam ni malam ke-10 dah, siapa tak silap dah. Malam ke-10 dalam bulan Zulqa'dah dah. Tak berapa hari, maknanya lebih kurang dalam sebulan dah kita akan jumpa dengan hari raya haji dah pula. Bulan Zulhijjah pula. Ini nak raya atau masa terlalu cepat melalukan kita. Lepas sehari ke sehari, lepas bulan ke sebulan, setahun ke setahun, cepat sangat berlalu. Kalau kita berbanding lah, ataupun ada merasai lah, cuba kita tilik ataupun kita berbezakan berasa-rasa kita waktu mana kita halus-halus dulu, kecil-kecil dulu, waktu mana kita budak-budak dulu dah. Nak boleh petai, nak boleh gelak tu gak puah-puah main ya. Puah-puah kita ni main, pas pada main tu main ni, pas pada main tu makna nak boleh gelak tu puah hati. Tapi sekarang lah ni bangun pagi kabar-kabar bunyi orang bezuhur lah. Wasa 10 je kabar-kabar bezuhur. Lepas pada zuhur sebutan ya kabar-kabar biasa dah. Tak berapa lama bengorek cepat dah, daripada sehari ke sehari dah. Daripada sehari ke sehari, sehari ke seminggu, daripada seminggu ke bulan, daripada bulan ke tahun. Terlalu cepat Nabi sebut dah. Hatta yataqarab az-zaman, hingga masa itu terlalu cepat. Setahun semacam bulan, sebulan semacam mana Jumaat, macam mana seminggu, seminggu semacam mana sehari. Wa takunu Jumaah kal yaum, seminggu macam mana sehari. Cepat ya kabar-kabar lah Jumaat dah. Bebel lagi sekarang learning tu setengah-setengah kampung tak boleh buat Jumaat. Engkau siapa tu lupa hari pun ada setengah-setengah orang. Hari ni hari apa ni? Pasal Jumaat tak boleh buat. Jumaat tak boleh pergi beri pun sijik. Baru ni tak apalah, masa duk boleh Jumaat ingat juga. Jumaat awal hari ni Jumaat. Lalu ni Jumaat tak boleh buat. Engkau siapa tu lupa hari. Hari apa dah hari ni? Lah, hari Rabu dah. Kena tengok patiti, kena tengok telefon, tengok je kata hari ni hari gapo. Makna gapo? Terlalu cepat masa melalukan kita. Sehari demi sehari, sehari demi sehari. Ini menanda kata dekat dah kita nak berlaku ke kiamat. Walaupun tanda-tanda hak besar tu tak siapa lagi kita katakan dah. Tanda hak besar, hak kata tubik Dajjal, Imam Mahdi, turun Nabi Isa alaihi salam, itu tanda-tanda besar. Tapi tanda hak kecil-kecil hak Nabi sebut dalam hadis, banyak dah ulama duk menyatakan. Perkara-perkara hak nak menanda ataupun tunjuk ke kata dekat dah hancur langit bumi nak hancur, hak menanda Nabi kata alamat kecil banyak dah. Tanda tu banyak sangat dah. Ini kita baca di antara salah satu di antara hadis Nabi SAW terkait dengan kiamat dekat dah. Dekat maka bila kita dengar gini bukan gapo, bukan siap lah kiamat dah, lepas tu lagu mana ni weh pakak dok takutnya gerung lah kita nak buat lagu mana, bukan gitu. Lepas pada kita dengar ni, teruskan perjuangan hidup kita dalam melakukan ibadat kita duk semaya, teruskan berjaya untuk semaya kita. Kita hijrah dah daripada dulu tak semaya, dulu tak ambil berat dalam bab agama, dulu kita tak ambil peduli pun dalam bab halal haram asak boleh ya. Lalu ni sekat kita berhijrah, sekat kita memalingkan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, daripada benda-benda hak yang difahsyak mungkar, perkara-perkara yang menyebabkan kita dosa kepada Allah. Teruskan. Walaupun kita dengar hadis ni kata dekat nak kiamat waktu mana weh? Pasal mana? Pasal sialah serabut lagu mana? Dah terus. Ibadat kita duk ibadatnya mana? Hingga siapa disebut dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata sekiranya kalau tengah-tengah duk berlaku kiamat,
Muduk tanah pohon kayu, teruskanlah tanah pohon kayu kamu. Makna apa? Hidup kita teruskanlah. Teruskanlah perjuangan hidup kita. Lalu tu untuk kita baikilah keadaan dalam hidup kita, dalam bab hidup rumah tangga, bab hidup kita dalam masyarakat hidup, berkawan kita ataupun hidup kita dalam bab apa, teruskanlah. Cuma kita jangan lupalah dalam hidup kita untuk kita mengabdi diri, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan lupa sekali-kali hidup kita supaya kita jadi hamba, kerana Allah hatta kita mari di dunia ni hikmat tujuannya liya'budun, supaya kita jadi hamba Allah, kita ibadat kepada Allah. Lalu tu kita kena dengarlah perkara-perkara greening supaya hati kita hak mati, hati kita hak tak perasa kepada kelebihan akhirat ni menghidupkan semula. Hidup dengan makna hati kita berasa nak kebaikan setelah daripada mati kita, nak selamat, kita panggil nak selamat lepas pada mati. Ini ya. Kalau orang mana yang dengar perkara agama tiba-tiba hati dia tak merasa gapo, ini menanda hati dia dah mati. Habis itu disebut oleh alim ulama, tanda-tanda hati seseorang tu mati berapa tanda. Kita boleh tahu walaupun banyak, tapi kita nak sebut juga malam ni setengah-setengah daripadanya. Tanda kata bila lah hati mati akan jadi gini dalam hidup kita, kelakuan kita akan berasa gini ataupun jadi gini kita. Di antara ulama sebutlah tanda kata seseorang tu mati dah hati dia. Pertama sekali dia berani tinggal semaya. Ini utama kali. Bila kita berasa kata tak ada masalah pun kita tak semaya, ini masuk dalam kata kita berani tinggal semaya. Maka orang yang berani tinggal semaya, orang ni hati mati. Hati dia dah mati dah. Mana dia tak berasa tanggungjawab dia dengan Allah. Iya, orang tak maya ni berat lah. Berat. Apa kita duk oyak sokmo je lah, hak duk ngaji lepas-lepas mari orang tak semaya jahat pada iblis. Kerana iblis semaya. Iblis ibadat kepada Allah, semaya, puasa, kalau kita kira pasal kita ke tak, semaya lah, puasa lah, zakat lah. Sekiranya kalau lah zaman dia tu ada haji lah kata tu, dia sujud kepada Allah, dia rukuk kepada Allah, dia jadi tok guru ngajar para malaikat. Mana gapo hebat ibadat iblis ni, mana ibadat dia ni hebat bab semaya tu. Cuma dia silap silap tak sujud pada Nabi ada, bukan tak sujud pada Allah. Habis tu kata orang yang berani tinggal semaya bukan sekadar kata hati mati dak, bahkan ia ni jahat pada iblis lagi. Lalu tu ambil berat lah dalam bab semaya, ambil berat. Walaupun kita baru berubah, kita dulu sungguhlah tak semaya, kita dulu tak ambil berat sungguhlah ni maya dah. Walaupun kata kita tak boleh lagi pergi Jumaat sejik, boleh kalau boleh gigi, kalau sejik kita tak ada katuk lah. Kalau kapung kita sejik duk boleh Jumaat, duk boleh Jumaat, gilah. Paling-paling tak ada, paling-paling kurang 2-3 waktu sehari tak apa dah. Paling tak ada, paling habis terik ni 1 waktu sehari kita pergi Jumaat sejik. Tanda kata apa? Tanda kata kita ni orang panggil kata kenangkan seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana suara azan hak masuk dalam telinga kita, kata ulama itu adalah suara hidayah. Suara panggil Allah masuk dalam telinga kita, sebutir-sebutir hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tiba-tiba kita tak boleh pergi, tiba-tiba kita tak pergi juga. Ini menanda kata kita tak kenangkan suara hidayah hak masuk dalam telinga kita. Lalu tu walaupun kata kita ni berubah banyak dah ustaz weh. Kalau dulu yalah, dulu masa dulu tak maya, tak berat dengan maya, tak ambil berat langsung. Kalau lah pergi kano-kano naik kereta tu ramai-ramai pergi berjalan, pergi makan puluk tu, orang lain beradu semaya duk. Pakat turun semaya lah, kita duk congok atas kereta tu, tak maya. Dulu lah ni alhamdulillah semaya dah. Yalah molek teruskanlah, itu ada perubahan dah dalam hidup kita. Lepas tu bukan sekadar semaya dah dak, ambil berat semaya kita, pergi semaya yang tepat baik-baik. Mana tepat baik? Nabi kata khairul buq'ah fil ard masajid. Sebaik-baik tempat di muka bumi ni masjid. Masjid itulah sebaik-baik tempat. Walaupun masjid kita tak ada ya, kalau banding dengan masjid orang lain. Masjid orang lain dengan mozaik lah, dengan hingong lah, dengan cak lah, begitu begini. Masjid kita biasa ya, masjid kita ni labu seming biasa gitu, mozaik pun tak ada. Speaker kadang-kadang bunyi untuk bila bel tu cok kata kadang-kadang makna biasalah. Itu Nabi kata sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Walaupun biasa ya masjid kita, gilah tempat-tempat yang baik. Kerana orang boleh pergi masjid, orang ni tetamu Allah di dunia.
Dengar hak mana yang kapung mana sijik dia duduk boleh lagi Jumaat, boleh lagi Jumaat, jangan kita merengan-rengankan. Jangan kita buat hala-bala, buat samai lewa, buat beh-beh kurang dalam untuk menghadirkan diri kita ke masjid. Kerana di masjid ni adalah orang boleh pergi masjid ni, orang ni boleh, orang panggil orang jadi tetamu Allah di dunia. Tetamu geti dah, tetamu geti tak weh, tetamu yang bersama dengan kita malam ni geti tak, tetamu geti. Malaysia geti, orang kita setengah-setengah ni tak geti gapo dia tetamu. Tetamu ni gapo dia? Tetamu makna orang kek. Kek bahasa Syekh. Kek. Orang ni boleh pergi di masjid, orang ni kek Allah. Orang jadi tetamu Allah. Mana-mana orang yang jadi tetamu Allah di dunia, akhirat sana dia boleh jadi tetamu Allah juga. Lalu tu sebaliknya, mana-mana orang yang tak boleh jadi tetamu Allah di dunia, di akhirat sana tak sah mimpi. Tak sah mimpi kata nak jadi tetamu Allah di mahsyar sana. Kerana di dunia kita tak ambil berat dah. Di dunia kita tak ambil berat dah dalam bab untuk kita nak hadir diri kita dalam kepada tempat-tempat yang baik. Habis tu ulama kata, kalaulah kita nak mengubahkan diri kita daripada dulu tak baik kepada arah yang baik, utama sekali hadir diri kita di tempat yang baik-baik. Moga-moga tempat yang baik tu mengubahkan keadaan kita, menyebabkan kita jadi orang yang baik. Kita bersama dengan orang yang baik-baik, bersaing dengan orang soleh, bersaing dengan orang solehah, bersama dengan orang berjuruh-juruh, orang yang ingat kepada Allah, ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Kita kena bersama dengan orang tu. Moga-moga dengan sebab kita bersama dengan dia, jelira mari sampai kita menyebab dapat perubahan dalam hidup kita kepada arah yang baik. Duk pak baik, bersama dengan orang baik, kecek hak baik-baik. InsyaAllah daripada dulu kita tak berapa baik kepada jadi baik. Itulah anak ayat atau perkara yang menanda kata mati dah hati seseorang, ialah dia berani tinggal semaya. Tanggungjawab besar semaya dia tinggal. Habis tu kalaulah orang tak boleh tanggungjawab semaya, jangan dah harap anak kita ke dia weh. Kalau ada anak tino, kalau ada anak tino dia mau mari tanya khabar anak kita lagu mana weh, ada orang lagi anak tino demo tu weh. Asal kita nak hari tepuh ni, anak jatah kita ngaji cuk dah nu. Ngaji habis dah lah ni, duk boleh kerja dah, sikit-sikit ada dah ngaji. Utama kali kita orang yang jadi ayah ni tanya anak dia mula anak weh. Semaya beg kena tanya bab semaya, jangan duk nampak kerja, jangan duk nampak mata duit sangat. Tapi makna bukan makna tanya mono-mono gitu, tanyalah orang lain lebih kurang khabar budak ni lagu mana weh. Duk main sijik surau mana, tanya hati. Jangan dia nampak sangat kerja gapo. Duit gajinya no. Nampak teh. Walau benda hok kita duk nampak kerja gapo, duit gajinya no ataupun kebun berapa tu, satu hari tak boleh tolong pun. Tak boleh menyelamat pun anak kita. Kita nak serah anak kita, anak tino, contoh anak tino ni, kepada seorang lelaki untuk menjadi suaminya. Kita nak buat natu ni, utama tanya bab semaya dulu. Tanyalah bab semaya ni, dia nampak sangat kerja mata benda dunia ataupun duit-duit tu, tanya hak tu dulu. Yang pada akhir zaman lah ni orang tak berat bab tu. Orang tak berat, tapi setengah-setengah pada akhir zaman ni dia kira gini, we lepas daripada daun ketung ya ustaz. We lepas pada rebuh ya akhir zaman lah ni. Allah la haula wala quwata illa billah. Habislah budak-budak muda tempat kita, siapa orang kira situ lah ni. Bila nak masuk minta anak orang, dia kata rebuh dah budak ni. Dia kata tak rebuh. Alhamdulillah, tak apa. Bak semaya, bak gapo nanti kira yang kedua, yang ketiga. Utamakan semaya dulu. Bila ia jaga semaya, insya-Allah dengan sebab ia jaga semaya tu menyebabkan diri dia terjaga daripada perkara-perkara yang tak baik. Kan Tuhan janji kan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya yang kita melakukan, ibadat semaya kita ni boleh mencegahkan perkara fahsya, perkara munkar. Jaga tu dulu. Tanya tu dulu, ni tanya rebuh tak rebuh macam mana. Tipa kali dia rebuh akar kayu, dia tanya budak ni rebuh tak? Rebuh akar kayu kok cek dia. Ambo. Main tanya dia rebuh, tanya semaya dulu. Ini nak raya atau alamat pertama sekali menanda seseorang yang hati kerah ataupun hati mati. Tanda dia ialah berani tinggal tanggungjawab semaya. Pas dia nak tanggungjawab ke mana anak kita? Semaya hak tanggungjawab diri dia tu pun dia tak nak tanggung dah. Tak boleh nak bawa dah semaya tanggungjawab diri dia. Tiba-tiba mari nak tanggungjawab anak kita.
Nak tanggungjawab kerja tentang anak kita, nak bawa anak kita selamat dunia, selamat akhirat. Fikir banyak-banyak, fikir baik-baik. Kita nak pilih menatu, insya-Allah lah pilih baik-baik. Pilih utama kali jaga waktu semaya. Maya cukup lah kita panggil, maya cukup 5 waktu. Kalau lah Jumaat, kalau boleh sama dengan masjid, kau comel lagi. Payah kalau kita nak kira ke zaman ni, payah. Tapi tak payah pun bukan makna tak ada. Bukan makna tak ada. Kita tengok kat pondok-pondok ramai tu akhir kat pondok hak jaga waktu, jaga semaya, ataupun Jumaat tabligh, ramai hak jagakan amal ibadat. Dia pilih nama tu lah. Dia nampak kan perkara-perkara dunia sangat ni, bila tanya orang nak masuk tepuh, kerja gapo, duit gaji nyok mana, tu yang utama. Bab agama letak lek belakang sub. Tu penyebab satu hari ngolah anak mari duk kelik nangis, anak kelik mari duk teriak serabeh, tak tahan apa tak tahan nyo katok kita, nyo sepak kita. Tu nampak sangat ke mata duit ni. Ini utama dah. Pertama kali tanda kata hati kita dah mati, hati kita dah kerah, ialah kita ingin dengan semaya. Hingga siapa tara mana, hingga siapa berani tinggal maya. Bunyi dah orang bel, tak ada usaha, tak ada uzur, tak ada halangan yang berat-berat. Tu tinggal juga semaya. Halangan berat-berat tu lain, contoh tidur. Nabi kata tidur hingga siapa kawan habis dah waktu tu lain lah. Nabi kata mana-mana orang yang tidur, itu tidur daripada tidur dia tu menyebabkan habis waktu semaya. Nabi kata bila khabar, bila bangun celak mata ambil semaya. Semaya tu tak apalah, tu masuk dalam kata uzur tidur terlupa sungguh, duk ingat atas semaya dah. Ingat atas maya dah, berasa atas maya dah ni. Khabar-khabar ingat salah, isya malam aku tak maya. Tak apalah, tu masuk dalam kata Nabi kata man nasiya an salatin. Siapa-siapa dia yang terlupa daripada semaya, makna duk ingat kata semaya dah, khabar-khabar dak maya lagi semalam, falyusalli iza zakaraha. Semaya bila kita ingat. Ini masuk dalam kata tanggungjawab kita ni, atas kita masing-masing tanggungjawab. Habis Nabi suruh hajar anak kita masa 7 tahun lagi. Masa 7 tahun kena ajar dah, kena didik dah. Nabi kata wa'mur ahlaka bis salah. Hendaklah kamu suruh ahli-ahli mana anak-anak kita, isteri kita bis salah dengan semaya. Wahum abna'u sab'in. Waktu mana dia umur 7 tahun tu, bila siapa umur 7 tahun berat dah maya gede, semaya lagi. Nokur tu maya tu belaya semaya, tak ada ikhlas pun. Budak-budak mana ada ikhlas, takut kok hotel lah, takut kok nyakuk baju lah, takut kok lidi lah, kok nyapu lah. Pasal ayah duk pergi mau nyapu, maya lagi tak maya, budak ni pergi nyapu, gembek semaya. Tu kena ajar dah. Ini nak wayang atas agama Islam utamakan semaya. Semaya ni ibadat pertama hak nak kira di mahsyar sana. Ni tanda utama, tanda pertama orang yang hati dah mati ialah berani tinggal semaya. Cek atas diri kita masing, jangan nampak kat orang ni bila ngaji sikit ya tunjuk orang lu dah. Dia tu dah tu ustaz dah kata ni, dia tu dah tak ada orang lain dah. Kita ngaji apa saja dalam bab agama, utama kali untuk betul diri kita. Bila kita alhamdulillah dah anak isteri kita, ni jangan gaduh jiran ni, nak nopak lalu. Mula-mula kita molek dah baik dah comel dah, katakanlah anak isteri kita, moga Allah Taala kata ku anfusakum wa ahlikum. Ahli dulu, mula kita dulu, ahlikum, anak ahli kita, anak isteri kita. Jangan gaduh nampak orang lain. Bila sebut atau orang berani tinggal semaya, dia tak nampak dia. Dia tak nampak anak bini dia, duk nampak jiran dia, duk nampak orang tepi rumah, duk nampak saing godong dia. Yang ni nampak kita dulu. Suluh kita ngaji ilmu agama ni bukan untuk nak baiki orang, untuk baiki kita. Bohlah kata kita alhamdulillah comel dah bini anak kita. Kira anak kita molek dah, isteri kita molek, saudara kita, anak-beranak, beradik-beradik kita tu, kakak kita, adik kita, anak-anak dara kita, dekat dulu. Bila comel belakang dah, baru pergi ke jiran, baru pergi ke orang luar. Gitu cara ya, ada tertib. Walau tak salah pun kita nak pergi hak luar dulu, cuma orang panggil lakah kelah lah. Rumah tangga selera, dalam rumah tangga selera, tabak semaya podok duduk hajar orang lain, duduk ajak orang lain. Ya dia panggil tu tinggal dalam rumah, duduk dia di semok, duduk nebah tempat orang dia diterai. Makna apa tak ambil berat.
Ni, hak tu utama. Tanda kata seseorang tu hati dah mati ialah ia tak ambil berat dalam bab semaya, makna berani tinggal semaya. Jaga-jagalah dalam umur hidup kita. Hak ni amal ibadat hak utama. Hak Nabi kata fa in saluhat saluhasairu amali. Kalau semaya baik, semaya comel, semaya diterima, semaya tu akan dikira amalan lain. Amalan lain baru ambil buat kira kalau semaya tu comel deh. Yang kedua, tanda kata seseorang tu mati dah hati dia mati dah. Apa dia? Ialah tak takut melakukan dosa. Tak dia tinggal maya dosa dah. Hak ni dia buat dosa hak lain. Contoh kata minum arak. Oh, tak ada rasa kanu-kanu. Habis puyuk-puyuk sehari-hari minum arak. Dia bertanya, arak nama ustaz lah puyuk tu dalam ketemu tu. Arak tu. Dia ramak ke arak recensi saja. Dia ramak ke arak ni recensi. Nah, cang itu ataupun kasbah ya ramak hak nu saja dah. Kita duk tahu semua dah takrif arak ialah tiap-tiap bagai cair, lagi pula dah ada sifat iskar, sifat mabuk, semua pada hukumnya arak. Bila kita makan minum bagai mabuk, bagai cair menyebabkan kita ni jadi dosa, ini salah satu tanda hati kita dah mati dah. Habis tu penonton-penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betullah diri kita sebelum daripada terlewat. Sebelum daripada kita terlewat jumpa dengan Allah, bawa puyuk pergi, bawa dalam ketung pergi, Allah la haula wala quwata illa billah. Tak ada dah masa tu. Orang panggil terlewat dah. Jadi sekarang lah ni Allah tak mati lagi kita untuk dengarkan perkara-perkara gini untuk baiki diri kita masing-masing. Tahu? Kerana orang yang berani buat dosa ni, tak berasa geno-geno buat dosa ni, ini salah satu tanda kata hati mati. Bila hati mati, payah kita nak temu dengan Allah, nak berdekati dengan Allah melalui ibadat-ibadat, melalui zikir-zikir, jauh sekali lah. Moga dosa duk ponok diri kita tak tapung kita dengan dosa. Ni tanda yang kedua, orang yang mati dah hati dia ialah dia tak takut waktu mana dia melakukan dosa. Orang yang ada iman ni, waktu dia nak buat dosa, ya ada dik naling. Ya mari. Berasa dalam hati bila nak buat dosa. Naling weh. Kayaknya mati tengah buat dosa ni Kayaknya mati tengah buat dosa ni, beratlah aku. Ya mari wah tu. Kalulah buat dosa tak ada rasa geno-geno. Buat dosa tak ada berasa dik, tak ada berasa naling, tak ada berasa ingat katanya mati tekah ni berat. Tak rasa apa. Ini tanda hati mati dah ni. Hati mati dah orang tu. Cek. Ada ke tak kita waktu mana kita buat dosa hati kita kena leng, takut, gedebar, ada ke tak? Kalau ada masih lagi ada iman. Kalau tak ada, Allah tahulah tu. Tak tahulah. Kita nak rayak, kita nak kata tak ada iman tak. Nama dia kata hukum kafir tak kafir pula. Tak gini. Nabi ada sebut satu hadis. Nabi kata la yasyriku syarik hina yasyrik wa huwa mu'min. Anak apa? Orang yang melakukan minum arak ataupun bercuri, curi. Orang ni melakukan dosa curi, ia tak akan curi kalau dia ada iman. Ia tak akan curi sekiranya kalau dia ada iman. Makna kata faham sebaliknya, orang panggil mafhumul mukhalafah. Sebaliknya kiranya kalau dia bercuri juga, faham kata orang ni iman tak ada. Waktu mana dia melakukan dosa kepada Allah, waktu mana dia deraka kepada Allah, waktu itu dia tak berasa pun takut, tak berasa pun kenaling. Itu ulama kata iman dia Allah cabut dah. Itu hai cabut dah. Na'udzubillahi min zalik. Jaga hati-hati di dalam hidup kita. Waktu mana kita buat dosa, boleh tak saya buat? Boleh saya buat. Sekiranya kalau silap buat juga waktu kita buat tu, kita berhati ada ke tak naling? Ada ke tak di hati kita? Ada ke tak aku mati tekah ni lagu mano aku ni kalinya mati tekah ni? Ada ke tak gitu? Kalau tak ada, proses mula hati kita mendekatilah dengan majlis-majlis agama Allah. Dengarkanlah perkara-perkara tazkirah, nasihat agama supaya dapat berubah hati. Karena Luqmanul Hakim, Allah Ta'ala sebut satu surah Luqman ni hajar anak dia supaya anak ni tak matikan hati. Cara dia di antara untuk nak menghidupkan hati ialah bersama dengan orang alim, bersama dengan orang saleh, bersama dengan orang baik-baik. Dengan sebab kita bersama dengan orang baik, diibaratkan, dibandingkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, dia kata sebagaimana upuk yang kena kemarah ni. Upuk kena kemarah dia kan?
Upuk bila kena kemarau akan jadi kuning, mati habis segala upuk dah. Mati segala upuk. Ada hal langsung hijau-hijau. Bila mana hujan mari, hujan boleh 2-3 hari hujan. Duk tak berapa hari, seminggu lebih kurang, upuk hak kering tak ada, nampak hijau. Hidup semula. Begitulah bandingnya ataupun laksana orang-orang yang bersama dengan orang baik-baik, bersama dengan orang alim, bersama dengan orang saleh, bersama dengan orang yang beramal ibadat. Ini perkara yang boleh mengubahkan hati kita, sikap hidup kita kepada arah yang baik. Boleh cari saing-saing kita, sahabat handai kita, kawan-kawan kita, bersama dengan kita, pisah cari orang baik-baik, duduk bersama dengan dia. Moga-moga dengan kebaikan hak kita duduk bersama tu dah boleh mengubahkan sikap hidup kita. Ini salah satu di antara tanda orang ni hati mati, ialah tak takut buat dosa. Waktu mana dia melakukan dosa, dia tak berasa pun gerung, tak berasa pun takut mati tengah-tengah duk buat dosa. Ini. Dan yang ketiga, kata ulama, tidak bersetuh hati bila dengar ayat-ayat Quran. Bila dengar Quran tak ada rasa kerana, rasa biasa, ya rasa takwa, ya tak ada berasa Allah Quran ni. Ini adalah kalam Allah. Allah rasa nalinya, rasa nadi, rasa kedepannya, ataupun berasa soknya, mari berasa hatinya, berasa lembut hati. Ni orang panggil orang ada sentuh dengan ayat-ayat Allah, ada sentuh, ada orang panggil connection. Ada respon. Bahasa putih belakang ustaz ni. Kita kena getiga bahasa putih sikit-sikit. Kita nak upgrade juga diri kita tak. Kita nak connect mana udah hubung ni. Bukan main cilingo dengan hati tak berasa pun. Ini tak ada hubung ni. Kita kena ada respon. Respon makna kata tiap-tiap apa yang berlaku kita mesti ada kesal dengan benda tu. Tak sana. Ada tak sana. Apa berlaku benda ni ataupun dengar perkara tu. Masuk waktu mana orang puji kita, tak kira muka kita pekura. Waktu mana orang supah kita, tak kira muka kita pekura juga. Ya, ada respon orang panggil. Waktu orang puji kita mula senyum, mula duk tak kena. Lebih-lebih hidung pun jadi baik lain dah nampak wah orang puji. Cuma waktu dia memaki kita, waktu mana dia mau supah kita, dia mau caci kita, dia mau menguduh, dia mau berjatuh kita, nampak baik lain muka, nampak kedua, kering orang tak. Nampak muka panah merah, lingon-lingon pun merah, harus tak punya sosah apa nak belaga dah. Itu apa? Orang panggil respon. Tak sanang apa hak dia mau kata kita tu, uduh-uduh menyebabkan ubah ada di muka kita. Begitulah Quran hak kita dengar. Kalau kita dengar Quran, hati tak ada rasa kena biasa. Ya sepa dengar ayat-ayat lain, sepa ada yang duduk kecek tak gerai. Sama ya dengar Quran dengan orang duduk kecek tak gerai. Ini menanda hati kita dah mati. Hati kita dah mati. Dengarlah Quran banyak-banyak, insya-Allah dengan kita sebab dengar tu, moga-moga menghidupkan hati kita semula. Banyak Quran lah ni kan dalam YouTube, dalam Facebook. Lepas tu ada orang duk jual radio Quran tu. Dalam tu ada cukup radio. Kita benak-benak tunjuk tak boleh. Baba Zu hadiah kat hamba satu. Lepas tu ada jual dalam paid. Kita tak ingat nama paid. Mukmin Studio Mukmin kat tu lah pasal apa. Lebih kurang pasal 1000 lebih. Ada belakang dalam tu Quran, orang tu baca, orang ni baca, lepas tu ada ngajar, ada ceramah. Bolehlah kita beli. Turun ke modal sikit-sikit beli bagai-bagai begitu. Habis banyak dah untuk kita beli benda-benda hak tak jadi manfaat akhirat kita pun belana-lana dah kita habis. Beribu-ribu, berbelah-belah ribu boleh kita habis duit kat tu. Berjalan yang makan angin situ, makan angin sini, banyak mana dah kita habis duit untuk apa ni, untuk orang panggil tak beri pekdah. Lepas pada mati, belilah bagai-bagai hak jadi pekdah. Beli alat-alat kita boleh baca sendiri kau comel. Ambil peluang untuk baca Quran sendiri waktu pagi, waktu tengah hari, beleng pada nak tidur kau comel. Tak ada juga, tak ada peluang, tak ada masa ataupun tak mana nak baca, tak ada orang nak mengajar. Dengarkan Quran, dengarkan kalam-kalam Allah. Moga-moga hak kita dengar tu boleh orang panggil kata meleburkan hati kita hak kerah tu. Boleh melembutkan hati kita hak kerah ataupun menghidupkan hati kita hak mati tu. Kata ulama, tanda orang hati mati yang tiga ialah dengar Quran tapi tak berasa setuh pun hati dia. Tak ada rasa kena biasa. Yang ketiga, hidup orang yang hati mati ni ialah sibuk duk ngupak fitnah seka jahat kat orang. Ini tanda kata orang ni hati dia mati dah. Hidup dia duk dalam sibuk 3-4 perkara tadi, ngupak, fitnah, seka jahat, nguduh,
Dah berlaku dalam hidup dah. Ni peksa hati masing-masing ambo, peksa ambo penonton muslimin muslimat hok duk dengar sekarang ni, peksa diri kita masing-masing. Jangan sekali-kali kita tilik kepada orang lain. Bila dengar benda-benda tak baik, sifat-sifat tak baik, utama sekali ada ke dak nyakit ni deku. Ni lah supaya ada murid sibuk sekarang ni bila duk royak nyakit covid ni, bila lah kena nyakit tak bau, jamai siung bau-bau tak bau. Dah gitu, mata-mata merah. Jadi naik gatal gitu gini. Nyawa-nyawa pun jadi lelah. Tu kita nak pesak orang lain. Bila bamu royak atau untuk kita nak pesak kata kita kena ke tak kena covid ni, gini cara dia. Ada ke tak kita berasa lelah? Rasa sikap ada nyawa kita. Ada ke tak mata-mata merah? Ada ke tak gata-gata? Ada ke tak kita ni pasal rasa tak bau gapo pun ada ke tak? Tak kira kita pergi pesak orang lain. Melelah tak? Tak kita ambil maklumat daripada bomo tadi untuk nak tahu kata kita ada tak nyakit covid ni. Kita rasa diri kita lah. Aku ni nyawa gua mana sehari dua ni. Teranya orang pesak tubuh kita ada dak weh rata-rata kita tengok dia cumi merah dak mata aku. Ya siung ni. Tak puas hati aku ketuk kepas. Kena hak tu sute tegak. Pening. Makna apa tak ada covid. Kerana sahih dah ni. Tak ketuk kepas terus. Makna begitu. Tiap-tiap bomo maklumat untuk kata nak cek kata kita ni ada dak nyakit covid untuk kita cek masing-masing. Gitulah nyakit-nyakit diri kita, hak kita panggil nyakit mazmumah, nyakit mati hati kita ni. Ada ke dak dalam hari-hari kita duk pisah nak nguduh kat orang, ngopak kat orang, kata kat orang tu, kata kat orang ni, menyebabkan kawan tu bila dengar bahawa tu murih, kawan tu tak setuju dengan perkataan kita. Ada ke dak nyakit tu mai duk mengata kat orang. Lah ni ngopak online lah ni. Jaga-jaga molek ngopak online. Online berlaku lah ni. Lain daripada dengan ngajar online, beli barang online lah ni. Beli barang dari barang dalam Lazada, dalam Shopee. Orang hantar apa semua dapat umur. Dalam seminggu tu 2-3 kali siapa dapat umur semua keri. Beli barang online, ngupak pun online jugalah ni. Buat dosa dengan secara online juga. Buat lagu mana weh ni? Duk tik hantar. Sama ya ulama kata. Sama yang hak kita kata dengan mulut dengan hak kita taik tu. Taik pim turun dalam komen, turun dalam Facebook, dalam gapo tu hak kita menyebabkan bila ada mau baca, ada mau sakit hati kita tuju kepada satu orang, itu nama ngupak dah. Dah weh nyakit kita tu. Lagu tu pasal masa suka nak ngata kat orang. Suka nak mengaibkan orang. Suka nak menjatuhkan orang. Ada ke dak perangai kita lagu tu? Kalau ada ubah bukan pelik pun. Ubah. Karena ni aku tak ambuh dah. Aku tak ambuh dah. Karena ini salah satu di antara orang yang hati dah mati. Buat tu baik memfitnahkan orang. Banyak lah ni fitnah. Fitnah lah ni. Manabi royak pula dah dekat-dekat nak kiamat. Fitnah bari balah mana waktu gelap. Waktu gelap malam kita tak tahu nak petang bucu mana, moga gelap ke lemak, pelita pun tak ada, cahaya pun tak ada, fitnah mari lek gelap, tak tahu kita nak jaga bucu mana. Ni cara dia jaga di antaranya kita sebut walah banyak lagi ni tanda-tanda kata seseorang itu hati dah mati, banyak tanda. Makan kita sebut malam 2-3 benda. Antaranya berani dia tinggal semaya. Dia tak berasa rano waktu mana dia buat dosa. Tak ada berasa kenaling, tak ada berasa kedebar. Dan duk dalam hari-hari secara sibuk nak ngata ke orang, nak fitnah ke orang, nak menjatuhkan orang dan nak melukakan hati orang. Seka jahat ke orang semata-mata silap orang buat satu benda. Tak ada buat lain tu, buat tu seka jahat kamu. Ada langsung nak seka baik ke orang. Ini tanda-tanda ataupun alamat-alamat orang yang hati dia dah mati. Maka kita sebut ni dah lebih kurang dalam mukadimah pengajian kita supaya kita duduk dalam kesedaran semua. Maka malam ni buat janjilah malam kita tu sebut malam tak. Jadi kita tak baca kita hadis malam ni. Kita baca hadis lebih kurang dalam sebelah ada hadis semalam kita baca kita sama-sama tu lah. Kita 40 hadis penawar hati. Jadi saudara kita malam ni minta nak dengar bab itu weh. Bab gerbel lebih-lebih kurang dah. Bab gerbel nak dengar lagu mana ratik kelebihan gerbel. Lepas tu cara lagu mana gerbel, insya-Allah kita akan baca sekadar-sekadar ilmu hamba lah. Sekadar-sekadar maklumat hamba dapat maklumat.
Abang Asming Ibrahim kata cai kap dia ni ngupak online yuk mak. Ya tu nah. Orang tak takut Tuhan, tak berasa gano buat dosa cerah tu. Lalu tu kita bila tengok orang kita takut diri kita dah. Kalau kita boleh royak, kita boleh nasihat Abang Asming deh. Kalau kita boleh royak dia seorang sama seorang kata tak baik ni dengan secara kita chat dengan dia. Ini orang panggil nasihat. Cara kita kasih kepada seorang ni supaya kita nak baiki dia kepada arah baik ialah kita royak dengan secara seorang sama seorang. Nasihat secara sembunyi ini panggil nasihat. Habis kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mana-mana orang yang royak aku seorang sama seorang lah untuk nak betul aku, untuk nak baiki aku seorang sama seorang, ini adalah an-nasihah. Kalau mana-mana orang yang royak kepadaku, keaibanku di hadapan orang ramai, di khalayak ramai, ini bukan nasihat, ini memalukan aku, ini menjatuhkan maruah aku. Jaga molek bak nak nasihat orang ni. Ni kadang-kadang dia buat juga, dia buat ad-dinus nasihah. Dia buat mula-mula comel lah ayat tu. Tapi habis yang memalukan muka orang. Waktu baik peracang poh gini, tunjuk gambar gini, tunjuk gambar gitu. Ya buat ayat mula-mula ad-dinus nasihah, habisnya buh gambar muka orang ni. Tu ya izin tak tu kita buh muka. Dah izin kita memalukan dia. Ini menjatuhkan maruah dia. Bila menjatuhkan maruah dia, kita sudah melakukan satu dosa dah. Yang masuk dalam kata kulliyat yang 5 ni, wajib kita kena jaga maruah. Kehormatan diri kita dan kehormatan orang lain wajib kita kena jaga. Wajib kita kena pelagak. Cara lagu itulah. Sekiranya kalau kita tengok saudara kita, orang ni kita kenal ni, orang ni kita rapat ni, kalau dia buat benda-benda tak comel, benda-benda tak baik di dalam dunia ni, dunia network ni, kita panggil log online ni, kita masuk dalam kokwam inbox seorang sama seorang. Sayang weh, kita ni kasih ke demo royak gitu dulu, jangan tegur selalu. Kau pula weh, khabar-khabar main royak kata kasih kita gini. Jadi demo hok puh sat ni tu, tak nak comel mana puh lagu tu. Ya tak baik tu buat lagu tu. Masuk dalam kita memalukan orang, masuk dalam kata kita memfitnahkan orang, kita ngupak kat orang. Menyebabkan kita di akhirat sana sakut dengan dia, tak lepas di pada mahsyar. Lalu tu boleh gak buat lagu ni bila-bila dah hak pun lepas dah apa tu baiklah. Gitu ya cara nasihat kita dengan dia, seorang sama seorang di dalam inbox, dalam chat. Ini orang panggil an-nasihah hak sebenar-benar. Ni doktor dak apa. Boya komen hak tak oleh, kita pergi bawah komen dia ni. Dia post satu post, kita pergi tag bawah komen. Patut orang komen apa orang? 10 orang. 10 orang boleh tengok komen kita. Buat aku ni tak ramai lah ni. Tak comel ni. Gini dosa aku ni. Dia nak akal. Pasal kita memalukan dia dah. Orang tak akal kita. Dia lawan kita klik. Dia pandai-pandai aku cara hamung sudah. Jadi netai klik. Kau berat pada dulu. Gitu Islam ni comel aja Islam ni. Cara Islam kalau benar-benar kita tahu, benar-benar kita amal balas mana Islam aja, selamat kita. Bukan sekadar dunia, akhirat selamat. Gitu cara dia lebih kurang. Salam ustaz, perlu ke mana meratak dosa-dosa? Perlu ke meratak dosa-dosa dalam diri sampai tahap tak buat kerja, cari makan, duk ingat dosa saja. Siapa kerja cari makan, anak bini pun tak peduli. Ni abang kita tanya, abang Cha Faizal. Alhamdulillah abang Cha Faizal kanya, salam ustaz. Waalaikumsalam. Perlu ke meratak dosa-dosa? Meratak dosa-dosa makna kita duk kenang ke dosa kita, aku berdosa lah, tak jadi gapo dah, aku berat dah aku lah ni. Duk ingat dosa dalam diri kita. Siapa tahap tak buat kerja dah, duk cara nak taubat, cara nak ibadat, cara nak duk dalam keluar, cara nak amal ibadat, tak cara ke gapo dah. Siapa tahap kata tak beri, tak kerja gapo dah untuk nak taubat mata. Hingga siapa kerja buat pun dak, cara ke anak bini pun dak, ni salah juga. Kerja gi, ibadat gi. Berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Salah seorang hamba Allah duduk dalam masjid. Setelah daripada semaya Jumaat, wirid lebih kurang pokok tu ni, dia mau bakar tu baiklah, mung pergi kerja, mung aku pergi kerja, aku masing-masing. Tiba-tiba ada satu orang lelaki duk cengok, duk zikir. Duk zikir. Sayyidina Umar pergi tengok nampak duk berzikir kan, tak ada tu baik lagi ni. Orang lain pakat pergi kerja belakang dah. Pergi tanya lelaki tu. Kamu ni ada anak, ada isteri? Dia kata ada. Ada anak? Ada.
Selalu Saidina Umar ambil pelepoh tamar piyak ada puang mu tak ada bekerja, orang lain pakat bekerja belakang, bini ada anak ada tanggungjawab kena beri makan beri minum tempat duduk pakai berdepung tu baik laki-laki tu. Makna kata kita ni kalau meratakkan dosa lajak-lajak bimbang-bimbang takut masuk dalam kalangan orang yang putus harapan daripada rahmat Allah. Rahmat tu luah ke dosa kita nyak mana sekalipun. Luah lagi rahmat Allah. Dosa kita tinggi sekarang sampai ke langit hijau sekalipun tinggi lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus harapan. Taubat suku waktu malam kita dengan Allah, kerja siang hari pun suku. Waktu untuk kita cari rezeki, cari gapo, tanggungjawab kita untuk anak isteri itu adalah kewajipan juga. Wajib ni bukan makna semaya puasa saja. Wajib kerja juga, tanggungjawab kita. Kalau tak saya kerja, tak saya apa, jangan ada bininya. Jangan ada bini, jangan ada beranak untuk diri kita. Alah. Kita nak buat amal apa bila-bila tak saya cakap apalah tanggungjawab tak ada. Bila ada tanggungjawab, wajib berlaku. Bukan makna maya saja wajib. No. Tu. Apa itu deh? Apa Cha Faison tanya sana. Alhamdulillah saudara-saudara kita yang bersama dengan kita malam lebih kurang 530 orang bersama-samalah kita kongsikan perkara-perkara yang manfaat ini melalui share seperti biasa tu ni. Kita terima kasih banyak-banyak yang mana share dah. Terima kasih banyak-banyak. Allah lah yang balaskan kebaikan kita ni. Allah lah beri pahala. Pahala kita boleh ganda. Pahala kita mendengar suku. Pahala kita untuk orang panggil kata kita bagi untuk saudara mara kita hok boleh dengar dengan sebab kita. Suku pula pahala. Ini yang panggil kita nego dengan Allah. Alhamdulillah mana-mana yang bersama dengan kita malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Hak mana hak sama-sama dah hak sama-sama dah bersama dengan kita apa khabar lah mana keadaan hak mana hak baru masuk malam ni baru buat perkenalan malam ni ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di dalam page Ayah Main FC. Ayah Main FC ni page hak hamba sendiri. Waktu banyak ke hamba buat live begini lah. Waktu ni dalam keadaan kita tak boleh pergi buat kuliah di masjid, di balasah, di tempat-tempat yang kita duk pergi ceramah kata-kata, jadi tak boleh pergi lah ni dengan keadaan tak beri keizinan. Jadi kita buat kuliah di rumah ni lah. Kuliah kita jawi. Tiap-tiap malam mau duk baca kitab 40 hadis penawar hati untuk membaikkan betulkan perasaan hati dah. Jadi malam ni saudara kita minta sikit supaya nak beri kenyataan tentang dengan bab nak gerbang ni. Kerana tak berapa hari dah ni, makna lebih kurang dalam sebulan dah ni kita akan beramal dengan amal ibadat kurban. Maka kita nak tahulah lebih kurang kok hak kaitan dengan gerbang ni. Kerana tiap-tiap amalan ni kadang-kadang setengah-setengah amalan ni amalan sunatnya. Amalan sunat macam mana gerbang ni tau. Gerbang ni amalan sunat. Usul asal dia amalan sunat. Tapi bila kita nak masuk gerbang, wajib kita kena mengaji tentang dengan bab gerbang. Cara niat dia, cara akak jual beli, cara nak mengagihkan daging-daging gerbang kepada orang yang berhak. Ini kita kena reti, kena tahu. Lebih-lebih kurang lah. Bukan makna kata kena bersila ni. Kalau boleh selina ni, kau comel. Ilmu pun boleh beroyak pula dok kepada orang. Kau comel lagi. Kepada kata kita nak amal untuk kita, kena dengar juga. Lalu tu kita dengar lah sikit hak berkaitan dengan bab amalan gerbang ni. Ya sebenarnya gerbang ni berlaku di zaman Nabi Adam alaihi salam lagi. Ibadat kurban ni ialah waktu mana Allah Ta'ala perintah kepada dua beradik Qabil dan Habil kurban. Kerana kurban ni adalah ambil pada takrib nak mendampingkan diri kepada Allah melalui ibadat-ibadat. Melalui kita menghabiskan, kita panggil habis kalau harta, jiwa raga, diri kita untuk nak mendamping diri kepada Allah. Dalam bab ibadat kita maya katakanlah puasa tu mendamping dengan tubuh badan. Ada-kadang mendamping diri kita melalui harta kita. Harta apa ni? Kita guna duit untuk beli binatang, menumpahkan darah pada hari-hari yang tertentu. Ya, hari 10 dan 3 hari yang panggil hari tasyrik. Ini waktu mana kita melakukan ibadat. Itu masuk dalam kata kita nak taqarrub, nak mendampingkan diri kita kepada Allah melalui cara gerbang. Mana berlaku awal-awal sekali orang yang gerbang ni zaman Habil dan Qabil, dua beradik anak Nabi Adam alaihi salam yang kita duk dengar semua tu kisah dia, sirah dia. Waktu itu Allah Taala perintahlah dua beradik tu suruh buat ibadat gerbang.
Maka apa habis hak kakak ni, habis kakak, qabil adik. Walaupun gitu tak silap dah tu, hak kita duk dengar lah. Hak kita duk dengar ni qabil tu hak apa, adik tau. Qabil adik, habis tu kakak. Habis ni hak baik lah, kita panggil hak juruh. Hak baik, hak juruh. Ia gerbel dengan seekor kibah yang gemuk besar. Besar lagi, gemuk, berisi kibah tu. Kibah, binatang kibas. Ada pun Qabil ni, hak bunuh, hak juru bunuh tu, dia gerbel dengan buah-buah kayu hak tak comel. Buah kayu tak comel mana kalau kita kira kat buah kayu kampung kita ni, kalau buah diri ke hak ketong, hak makan diulat, hak takar-takar kecu, kalau kira buah dia lah, walau bukan buah dia yang begitu. Kalau kira buah kayu tu kau tak comel lah, hak makan diribu, hak banyak hari dah takar-takar pun kecu belaka dah. Ya ibadat korban dengan buah-buah kayu tanaman dia hak tak comel. Maka Allah Ta'ala menerimakan ibadat hak Habil. Cara nerimanya, dia ambil tok tengah padai. Cara gerbel zaman dulu, zaman anak Nabi Adam, ambil tok tengah padai. Hak ni tok tengah padai, hak tu tok tengah padai. Mana-mana ibadat gerbel hak Allah terima, Allah Ta'ala akan hantar api daripada langit turun mari sama ambil di bumi ni. Maka Allah Ta'ala hantarkan api daripada langit sama ambil binatang gerbel, ataupun kita panggil kibah hak Habil. Ambil situ tu, pucuk daripada situlah panas hingga akhir-akhirnya berlaku perbunuhan. Berlaku perbunuhan kali pertama di dunia ini, di alam dunia ini. Kali pertama ialah berlaku bunuh Qabil, hak jadi adik, bunuh kakak Habil. Dua orang anak dia tu, anak Nabi Adam, dua orang tu. Dia pucuk, dia mari asal-asal mulanya dia begini. Nabi Adam di Siti Hawa ni, anak dia beranak tubik kembar. Kembar. Beranak tubik jatuh, seorang betina, seorang kembar gitu, secup beranak. Kau hak beranak sekali dengan Habil ni, hak kakak ni, nama dia Labuda. Tina lah nama Labuda. Hak beranak, hak kali dengan adik, hak nama Qabil ni, nama dia Iklim. Tapi satu ketika syariat zaman hari tu, ya tak ada orang luar, anak beranak ni saja kena kahwin ni dengan tukagu. Bila tukagu ni, Iklimah ni, ya comel hak beranak kali dengan Qabil ni, beranak tu baik sekali, nak nikah dua tu tak boleh, maknanya kira tu dua beradik lah syariat zaman hari tu. Tak jauh pergi mari tu lah kih daripada situ hingga siapa berlaku ibadat gerbel ni, Allah menerima ibadat hak Habil, menyebabkan Qabil tu kau sari, kau panah, kau sari, kau marah. Akhir kali dihasut oleh syaitan, hasut oleh iblis, menyebabkan berlaku perbunuhan kali pertama di alam dunia ini. Tu kisah dia. Dan yang kedua, besok berlaku gerbel di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Rupa dia rupa gitu juga. Dia ambil binatang tok di padai. Mana-mana ibadat gerbel hak Allah Ta'ala terima, Allah akan hantar api daripada langit turun mari sambar binatang tu. Tak ada lagi dengan secara sembelih. Hak cara sembelih hak kita dah amal pas sekarang ni ialah zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, waktu mana dia sembelih anak dia Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ini kita maklum dah ni deh. Duk dengar cakap-cakap roh kisah ni, sirah ni. Suka kadang-kadang kita dengar tak, suka ada belaka dengar sedihnya, dengar belahnya, dengar pacumpainya para nabi, para rasul tak. Kita kena dengar cerita-cerita nabi, cerita-cerita rasul, menyebabkan tambah hemah dalam hidup kita, menyebabkan kita berasa Allah uji kita nyok ni. Panggil tak dengar dengan Allah uji nabi, uji rasul. Kan Nabi Ibrahim beranak le gua. Nabi Ibrahim tu beranak le gua kerana zaman tu zaman Raja Namrus. Raja Namrus ni hebat tak hebat, ia takluk dunia. Takluk dunia, kerong lo. Raja yang duk di muka dunia mejak dulu sampai zaman sekarang ni, hak kerong lo sungguh 4 orang ya raja. 4 orang raja ni hak kerong lo, hak lain learning lapis Rusia, Amerika, negeri dia, negara dia lah. Amerika negara dia, walaupun dia kedai kali pun ada alat canggih, ada alat tentera hebat mana sekalipun, kau dah negeri dia tak boleh mana negeri lain. Kan tak? Rakyat tak demik daripada zaman dulu. Siapa sekarang ni raja yang boleh takluk dunia, kita panggil. Takluk dunia ni 4 orang raja ya.
Dua orang raja yang berimeh dan dua orang raja yang kafir, yang tak berimeh kepada Allah. Mana-mana saudara kita yang bersama dengan kita malam lebih kurang 400 500 orang ni, siapa dia 4 orang raja hak takluk dunia ni? Cuba jawab. Sedap juga mancing tanya-tanya ni. Neh, siapa dia? Nama raja. Jawab hak dua dulu. Hak berimeh dua orang, hak kafir dua orang. Siapa dia hak berimeh dua orang tu? Nama gapo raja tu? Boleh jawab dah weh, saudara kita weh. Mancing tanya gini wasa berjalan sikit pendengar kita. Wasa bukan sekadar nak dengar dak, nak jawab gapo. Nama gapo? Raja hak takluk dunia ni, keronglok hak Islam, hak berimeh dua orang, nama gapo? Nama baik. Ada boleh jawab sini? Ni duk tunggu-tunggu ni, duk menunggu-nunggu. Kita boleh nyawa atik, boleh tanya demo ni. Ni mai duk apa seorang apa ke lelah. Lelah. Ya betul, tolong jawab weh, tolong jawab weh. Naik ada situ. Ada duk amin saja. Amin nanti dia doa lagi. Nanti dia doa lagi. Katuk cak ceng. Abang Ibrahim sama cak katuk ni. Masa pasal katuk ni. Katuk kabar tak? Pak dia mau gini buat air tu pun katuk. Masa pas situ dah. Nabi Sulaiman alaihi salam dan Raja Zulkarnain. Betul. Apa kan kacik halu? Kak. Kacik halu kita ni jawab. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan Zulkarnain. Baca dia tu. Jawab ni Zulqaina. Jawab kalau turut baca dia ni Zulqaina. Sebenarnya Zulkarnain. Raja mukmin, raja yang berimeh, yang takluk dunia ni. Dua orang raja ni. Raja pertama Nabi, lagi raja Nabi Sulaiman alaihi salam. Orang putih panggil Solomon. Orang putih pelak mau. Orang panggil Sulaiman dia panggil Solomon. Orang panggil Yakub dia panggil Syekhaf. Orang panggil Isa dia panggil Jesus. Itu orang putih. Dia balik orang putih lidah dia keras. Orang panggil Maryam dia panggil Mary Christmas. Betul. Betul kak cik kita jawab ni, kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain ada ulama kata dia ni nabi saja, tidak rasul, nabi saja. Ada riwayat kata dia tidak nabi, dia raja. Maka dia berimeh Raja Zulkarnain ni. Sebut dalam dalam surah Al-Kahfi surah Al-Kahfi tentang dengan kisah wa yas'alunaka 'anil Zulkarnain. Sebut nama dia Raja Zulkarnain. Orang putih panggil Iskandar Greek. Ni jawab atau David Solomon. Komarudin David Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud tak ada takluk dunia dak ni. Waktu Nabi Daud tu kah pergi Jalut Talut. Tu kisah panjang kau tu. Jalut Talut tu waktu tu Nabi Daud dak lagi. Tidak jadi raja lagi. Maka waktu mana dia jadi raja tu, dia tidak takluk sedunia kali. Waktu Nabi Sulaiman ni, waktu anak dia tu takluk sedunia. Engkau siapa dia boleh boleh jadi raja, bukan raja manusia dak Nabi Sulaiman ni. Dia boleh jadi raja jin, raja binatang, segala-gala binatang rakyat dia belaka. Angin dia boleh suruh. Wahai angin, wahai apa dia boleh suruh. Tu Nabi Sulaiman alaihi salam. Seorang lagi raja menaklukkan seluruh alam ini, seluruh dunia ni, Zulkarnain. Sebut dalam sirah orang manusia boleh duduk di praktik tu negeri ni hasilnya daripada aturan daripada Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain pergi hatur tak di sini segu, tak di negeri ni segu, dia berjalan, dia merantau seluruh dunia ni pergi hatur umat manusia. Raja Zulkarnain, dia pergi tengok negeri ni patut tak manusia hidup. Nak buat kampung, nak buat negeri sini patut tak dengan udaranya, dengan air, dengan gaponya. Tak sini bahaya dak ni. Ya tak sini jadi tak tempat negeri yang sepatut manusia hidup. Raja Zulkarnain. Engkau siapa yang berjalan pergi tempat yang cahaya matahari suluh tak siapa. Ni Raja Zulkarnain sebutlah sirah. Dia berjalan nak hatur umat manusia seluruh dunia ni, dia jalan engkau siapa pergi tempat yang cahaya matahari suluh tak siapa. Betul? Kalau kita tengok ni lah, tengok geografik ni, hok dok sebut, hok dok ni dia buat rekan ni, rekan samruat log, rekan gini. Ada tempat-tempat yang matahari suluh tak siapa, macam mana Antartik
Atlantik tu. Kadang-kadang gelak saja 7 bulan, 8 bulan duduk lagi gelak. Saya nampak gitu-gitu. Kadang-kadang main cerah kerana dia duduk anu sebelah utara tu. Ataupun sebelah selatan ni. Kuala Tai ni kena musim dia ni duduk dalam gelak semua 4-5 bulan ni bulan. Ini banyak cahaya matahari gitu apa. Raja Zulkarnain pernah pergi siapa dah tempat gitu. Untuk nak hatu umat manusia seluruh dunia ni. Gitu nak kaya. Dan dua orang lagi raja hak boleh takluk dunia tidak berimeh. Cuba saudara kita hak bersama dengan kita malam ni nama gapo? Dua orang raja lagi hak takluk dunia ni. Tadi hak berimeh Nabi Sulaiman dengan Raja Zulkarnain. Dua orang lagi hak tak berimeh. Nama gapo? Ni hak ni jawab dah ni Marina Sukmak ni jawab Fir'aun Namrus. Namrud. Jawabnya tak betul lagi. Namrus tu betul dah, Fir'aun tidak lagi. Fir'aun tidak takluk seluruh dunia dak. Hidup mati ni atau raja Thailand. Gurah dia mana ni? Tidak. Seorang lagi. Kata hak jawab kata Namrus, betul dah. Satu, seorang lagi. Nama gapo? Raja hak kafir dan dia takluk seluruh dunia. Sarifah sulung sing ni jawab Firaun. Tak betul. Tak betul. Nama dia gapo? Nukhtabassar. Nama dia. Nukhtabassar pun panggil. Nukhtabassar pun panggil. Bukhtabassar pun panggil. Pelik nama dia. Yang dibaca tu kadang-kadang terlari sikit. Ada sebut Nukhtabassar, ada sebut Bukhtanassar. Tu. Itulah lebih-lebih kurang raja kafir yang menakluk ataupun kita panggil pukrong lok semua ni. Dua orang raja hak kafir, pertama nama Namrus, hak seorang lagi katanya nama Bukhtanassar ataupun Nukhtabassar. Lebih kurang itulah. Tu dia. Ini nak bayak kata gapo ni hak kita dah sebut tadi ni. Ialah Nabi Allah Ibrahim beranak di zaman Namrus, waktu mana Namrus itu menakluk sedunia. Waktu itulah macam-macam berlaku pada Nabi Allah Ibrahim. Engkau siapa bakar demo. Ni kisah kita dengar lama dah, kisah sejarah dia dah. Lepas tu di antara laginya, waktu itulah juga Nabi Allah Ibrahim lari daripada Iraq, pergi di Palestin. Pergi di Palestin ni bersama dengan isteri dia pertama, nama dia Siti Sarah. Siti Sarah tu duduklah dua orang tu lama tak boleh anak. Dua tu tak boleh anak. Lama Hawa tak boleh anak tu gak Siti Sarah beri izin kepada Nabi Ibrahim nikah orang lagi. Pasal apa? Pasal tak ada boleh anak ni, nikah orang lagi ialah boleh kepada Siti Hajar tu. Sebenarnya kisah ada dia celah-celah tu. Nabi Ibrahim lari daripada Iraq nak pergi di Palestin tu. Kena sekat di Raja Zoling sekat di Raja Zoling. Raja Zoling yang nak buat ngaruk, dia tak suka kepada anak dara, dia suka kepada bini orang. Nak ngaruk dengan Siti Sarah menyebabkan jadi lembab, jadi gapo nak buat tak boleh. Akhir-akhir Hawa halah juga, dia hadiah seorang hamba, nama dia Siti Hajar. Seorang hamba wanita inilah dijadikan isteri yang kedua bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka setelah daripada dua orang ni lahirlah Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan ibu yang bernama Siti Hajar. Lepas pada tu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim suruh ambil dua beranak tu, Siti Hajar dengan Nabi Ismail getak di Mekah lah ni tu. Bakkah asal dia tu. Bakkah nama dia. Makkah ni ubah dah tu. Asal dia Bakkah. Bakkah ni asal makna daripada mana Bakkah? Ambil daripada buka ni bahasa kita gapo? Menangis. Teriak. Sebab apa kita orang hak tak biasa pergi Mekah ataupun kita orang hak duduk di Jawa ni, bila sampai Mekah lebih lagi masuk dalam Masjid Haram, boleh bergantung di kelambu Kaabah, menangis dengar tak khabar-khabar, dengar tak sedar-sedar. Sebab asas silah ataupun tepat tu tepat menangis dah. Bakkah, buka, makna tepat tu tepat untuk menangis, tepat melembutkan hati kita. Habis tu siapa-siapa dia yang pergi siapa di Mekah dah, boleh gantung di kelambu Kaabah dah, tiba-tiba tak boleh juga menangis. Masalah dah hati dia tu. Hati ada masalah.
Kerana tempat dia dah tu, tempat menangis. Bekah. Buka. Menangis. Asal tukar-tukar jadi Makkah. Situ. Gitu dua beranak tu. Maka besar ni kisah ni kita itu ni rekah-rekah ni. Kalau nak sebut panjang-panjang dah. Allah perau, orang kata Allah perau ustaz dengar kisah. Rekah-rekah ni. Engkau siapa Nabi Ismail duk dua tu dengan Siti Hajar di Mekah ni besar Nabi Ismail. Boleh dah suruh tu, boleh dah suruh ni. Allah perintah pula pada Nabi Ibrahim alaihi salam mari sembelih anak dia Nabi Ismail. Kalau kita gua nama kalau kita bahasa gua nama sembelih anak. Tuhan perintah anak-anak tahun. Anak-anak tahun siapa orang lepas ada hari raya haji tu sembelih anak. Dak cerak. Dak cerak anak. Ni Nabi Ibrahim Allah perintah suruh sembelih anak. Nabi Ibrahim mimpi 2-3 malam. Mimpi 2-3 malam. Allah Ta'ala beri mimpi. Maka mimpi para Nabi Rasul ni adalah wahyu dari Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku yang tercinta. Allah panggil dia tu pun. Panggil Nabi Ibrahim kepada anak dia Nabi Ismail ni, panggil yang lemah lembut, panggil manja, panggil ya bunayya. Ya bunayya bahasa kita wahai anak yang tercinta. Wahai anakku saya tu ya bunayya. Inni ara fil manam, aku mimpi berkali-kali. Mimpi 2-3 malam dah anni azbahuka, bahawa Allah Ta'ala perintah suruh aku sembelihmu. Fanzur maza tara, apa yang kamu nampak, apa yang kamu fikir, mung nak kata gimana. Kalau bahasa muda-muda mung ada dak komen. Komen bahasa muda-muda lah ni. Mi araja komen mai. Bahasa muda lah ni. Ada nak komen ke apa kata atau fanzur maza tara. Mung nak kata gimana aku duk mimpi 2-3 malam dah ni, Allah suruh sembelih kamu. Jawab Nabi Ismail pun kemah juga. Kalau kita kena lagu mana? Kalau kena kita jadi anak lah. Masa waktu kecil ni, duk merah-merah ni, ayah ambil mari tahu duk tempat kering kotak di Mekah dengan imak. Mari duk Mekah kering kotak, air tak ada masa tu. Mekah masa tu mana ada gapo? Kering kotak, air tak ada, gapo tak ada. Lepas pada tu gi selalu dah tak ada duk sebutar pun. Bawa kata besar mari moleknya mari pula nak sembelih. Kita berasa warna kalau kena kita jadi anak waktu tu. Kuasa orang pelik dah, ayah pun ni mabuk dah. Guana main tahu kau kecil-kecil lagi. Tak cak bela, tak jaga apa dah. Bawa kita besar mari nak sembelih pula. Tu kita. Kita mari duk ukur kita ini dah. Walaupun dia ditinggal oleh ayah dia di Mekah pun, dah dia pun akan jadi Nabi lagi Rasul pula. Nabi Ismail ni. Maka Nabi Ismail pun jawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Tu jawab Nabi Ismail. Nabi Ismail pun panggil kepada ayah dia, panggil lemanya juga abati. Abati ni ya wahai ayah yang tercinta, wahai ayah yang ku sayang, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Moga-moga aku sikit lagi akan tergolong di kalangan orang yang sabar. Walaupun diuji, susah nak kena sembelih setara mana pun, aku kan sabar wahai ayahku. Tak apa, sembelih lah ayah. Tak apalah, Allah perintah lagu mana buat lagu tu lah ayah. Ini orang bakal jadi Nabi, jadi Rasul. Ayah Nabi, anak pun Nabi lagi Rasul. Asasilah sini. Hingga siapa berlaku turun menurun siapa kita sekarang ni, tiap-tiap kali siapa di bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah hingga siapa 13 Zulhijjah disunatkan kita melakukan ibadat kurban. Waktu itu Nabi Ibrahim pun baik pisah asah halik malam tu siang dah asah pisah. Nah sebenarnya Allah lagu mana kita kalau kena kita kalau kena kita lagu mana sebenarnya tapi dah perintah Allah dah ada pemuga Nabi Ibrahim yang gini. Ya ada satu ketika dulu nak royak atau dia tunai perintah Allah. Tunai sungguh Tuhan suruh gapo selalu dah dia tak mikir banyak. Tak ada mikir atau kalau dak. Apa hak Tuhan perintah selalu dah dia buat. Apa hak Tuhan perintah selalu dia tak fikir banyak kali.
hingga digelar Khalilullah. Bukan mudah-mudah nak boleh gelar tu. Kekasih Allah. Khalilullah makna kekasih Allah. Ini Nabi Ibrahim, gelar dia. Tinggi dia di sisi Allah. Gelar Khalil. Apa boleh nak siapa gelar Khalil ni? Kerana dia ni lambat Tuhan perintah selalu dah dia buat. Satu ketika dulu Allah perintah suruh mulai lembu, mulai kambing, mulai unta untuk gerbek kepada Allah. Dia semalah lah selalu, tak ada fikir-fikir. Hingga sampai dia keluar lafaz, dia kata, Allah apa saja Allah perintah aku akan buat berlaku. Ni Tuhan perintah suruh mulai unta, mulai kambing. Kalau Tuhan perintah suruh mulai anak, aku semulai anakku. Waktu dia kata dia tak ada lagi anak. Waktu dia kata begitu dulu tu dia tak ada lagi anak. Bila boleh anak besar molek, Allah Ta'ala kata, tunaikanlah nazarmu wahai Ibrahim. Kena tunai nazar lah. Kerana waktu dulu dia kata tu anak tak ada lagi. Anak tak ada lagi Nabi Ismail, tak ada Nabi Ismail, tak ada lagi Nabi Ishaq hak lahir dengan Siti Sarah. Tak ada lagi dua-dua tu. Waktu tu dia kata tu. Bila Nabi Ismail besar molek, Allah Ta'ala mari tutup janji. Ibrahim, siapa arah ni nazarmu ni, tunaikanlah nazar. Nazar ke apa pula? Ni mulai anak. Hari temu kata, kalau ada anak, Allah perintah suruh semula anak, aku semula anak. Tu melalui mimpi wahyu dari Allah. Allah malam tu tegak siang doa asah pisah. Nak sembelih anak esok nu. Siapa pria, siapa ketika Iblis, syaitan merupai manusia. Ibrahim, anak tu muka mak senang nak boleh anak tu, payah tu. Apa tahun duduk tunggu nak boleh anak seorang tu, tiba-tiba besar molek, comel boleh suruh, boleh berapa perintah suruh semula. Tak betul dah tu hewak kita tu. Mana mancis semula anak pula. Ia mari memwaswahkan Nabi Ibrahim. Mari meragu-ragukan Nabi Ibrahim untuk nak tunaikan perintah Allah semula anak. Tu Nabi Ibrahim punggah. Itulah beberapa kali punggal dengan sebab Iblis nak waswah. Itulah berlaku jumrah tu, jumrah 3 jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Ada maduk menota tu. Waktu mana melakukan ibadat haji dan maduk menota kata tu. Menota di jumrah 3 jumrah tu asasilah daripada situlah. Daripada Nabi Ibrahim melotah Iblis, syaitan nak menggagukan Nabi Ibrahim nak tunai perintah Allah semula anak dia Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bila siapa waktu ketika siapa pria tu gak sebenarnya bawa dengan pisang dengan tajam molek asah jak malam lagi ambil tahu anak atas riba Allah lah mana hati ayah seorang ayah nak boleh anak seorang tu lolodo tengah duk besar, tengah duk comel, tengah duk cerdik, tiba-tiba kena sembelih turut perintah Allah. Tahu atas riba katanya Nabi Ismail ayah pekuklah mata anak, pekuk mata. Kerana tak datang hati juga main anak duk keli mata putih, mata hitam hitam mari tak datang hati juga. Pekuk mata anak ni. Lepas pada pekuk mata saya pula dah Nabi Ismail ni, wahai ayah, tagi dekat nak semula sudah mula tagi suruh berubahlah. Berubahlah bimbang takut ke nampak tu tak datang hati pula. Bila tak datang hati tak jadi semula. Bila tak jadi semula deraka ayah kepada Allah. Anak pun taat juga. Moga anak Nabi, anak Rasul juga tu. Bila siapa pergi, siapa masuk molek tu gak tak bisa gah halau dah. Ruh tak masuk. Tak masuk. Bisa tak masuk. Bila tak bisa tak masuk, Nabi Ismail kata derah ke ayah pisah tak tajam kau. Nabi Ibrahim pun takut ke waswah ambil pisah tu atas batu. Terah tengok tajam tak tajam. Belah dua batu. Tak song tak tajam. Itu apa ni asah jak malai lagi siapa belah batu dua-dua. Tak kali yang kedua tu baru ruf masuk. Pejam mata rapat mati dah anakku. Nabi Ibrahim pejam mata rapat. Celak mata sekali lagi tengok bukan anak dia dak. Allah tebuh dengan seekor kibah warna putih. Kata ulama kibah hak digerbek oleh anak Nabi Adam alaihissalam hak nama Habil dulu kalau Allah Ta'ala tebuh dengan kibah tu. Ini ayat atas asas silah kisah nak boleh melakukan ibadat korban siapa kita hari ni di zaman kita dan zaman umat Nabi kita. Asalnya hukum orang melakukan ibadat korban ni pada hari 10 dan 3 hari tasyrik itu adalah sunat. Sunat muakkad.
sunat yang dikuatkan sekiranya kalau kita orang ada harta lah, ada lebih makna duit ada, boleh lah kau dah nak ambil segi oh kita orang kaya barisak besar katakanlah, buka barisak besar nu, barisak kosong nu, buat batah, buat apa kerja kita, bakal sekoh ludah lah, sekoh ludah main mana gia-gia barisak besar tu heavy belana dah kita kan. Wi barisak 2-3 teh barisak kan sekoh selalu dah. Nak tahu kita buat sekoh dah ustaz. Alhamdulillah. Ini masuk dalam kata kita melakukan ibadat untuk nak mendapatkan diri kita kepada Allah. Gitu cara deh. Walaupun kita kata sunat, ibadat ni sunat, tapi bila kita buat untuk kita nak dekat kita dengan Allah melalui ibadat. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah 'azza wa jalla min hidaqati damin." Min hiraqati damin. Wa annahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha al-hadis. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ada sebut dalam hadis. Nabi kata ma amal ibnu Adam, tidak ada amalan anak ada yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar yakni hari 10 lah. Hari raya haji lah kita panggil. Ya hari 9 orang panggil hari Arafah. Kita nak royak tak boleh, dia ada semua dia tanya kata raya haji hari gapo ustaz weh? Ya kena tengok mentak anak bulan dulu. Tengok satu hari bulan kena hari gapo, lepas pada hari tu hari 10 tu lah. Hari tu panggil hari raya haji. Hari 9 tu hari Arafah. Dia mau buat haji di Mekah pergi bukuh tu. Ya dah. Lalu ni kita nak royak tak boleh lagi. Cuma agak-agak boleh dah lah. Agak-agak boleh dah lah. Lebih-lebih kurang tebal-tebal. Kalau nak silap pun sehari gitu lah. Jadi kalau kita kira hari ni hari ke-9 dah ni. Jadi malam ni malam ke-10 bulan Zulqa'dah. Jadi lebih kurang lagi ada 20 hari lagi nak sapa bulan Zulhijjah. Lepas tu 10 hari pula dalam bulan Zulhijjah, maknanya lebih kurang dah sebulan dah lah kita nak sapa hari ni, hari melakukan ibadat gerban ni. Nabi kata tidak ada amalan bagi anak Adam pada hari yang 10 tu, hari nahar ni, hari 10 lah, ahabba ilallah, Allah paling kasih, paling sayang ni, min hiraqatid dami, daripada menumpah darah. Apa maksud menumpah darah? Sembelih. Kalau kita panggil bahasa kampung kita mudah-mudah, gerbek lah, gerbek. Gerbek. Bahasa kampung mudah-mudah lagi, ambil kedak weh, gie tahun ni weh, ambil gie kedak. Tu bahasa kampung tu. Bahasa kampung masing-masing. Oh, tahun ni tak ada lah, tahun lepas ambil juga 2 gie, tahun ni berat weh, covid ni lah, pada kau makan harga ke dapur lah. Ini bahasa kampung kita panggil ambil gie tau. Ni masuk dalam kata Nabi kata Allah paling kasih pada hari 10, 11, 12, 13, 4 hari ni Allah paling kasih ialah min hiraqati dami, daripada menumpahkan darah, kita panggil gerbek. Kerana apa? Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha, kerana kita mulih ni akan datang di akhirat sana binatang yang kita sembelih ni. Binatang yang kita sembelih tak kira lah, kita sembelih lembu, kambing, kuba, biring, kibah, uto. Ni ya binatang hak kita boleh buat gerbek, binatang tertentu. Bukan semua binatang. Hak ni ya boleh buat mulai. Kambing, biring, jenis tular tu, kambing biring tu dah. Kibah. Pesen-pesen tular kita kata kambing, biring, kibah. Kambing bek tu nah, biring hok rambut kiting tu. Biring, kibah ni di Mekah tu. Kibah ni. Ni dibilang kata seekor segie. Kambing, biring, kibah. Lembu, lembu ni 7 gie. 7 gie. Makna dalam seekor tu kita boleh kosi 7 orang. Kuba ni kiah dengan lembu. Lepas tu soal lagi uto. Ni binatang ni orang panggil binatang an'am. Binatang ni dia boleh buat gerbek. Kita nak rati boleh ada ustaz rumah kita belah rusa. Banyak ekor rusa duk beranak lah weh, cerateng. Tu ada 2-3 ekor rusa lah ke rumah tu. Jadi serabut buat lah ni, upai-upai mahal lah ni, covid payah nak buat kerja. Boleh tak kita nak buat gerbek rusa? Tak boleh. Kerana apa? Kerana rusa bukan binatang an'am. Bahar rusa bukan binatang an'am. Walaupun rusa besar ada kambing,
Nak molek setengah-setengah hak besar molek tu besar pada lembu bagi setengah-setengah rusa dah. Boleh daging berpikul-pikul sekalipun tak boleh kita nak buat korban. Kerana dia tidak masuk dalam kata benatai an'am. Benatai an'am 2 3 4 jenis ni. Benatai kambing, lembu, unta, biring, kita ada kuba, tu 2 3 4 bahasa tak ni tu. Yalah. Gitu. Akhirat sana bila kita melakukan ibadat korban ni, benatai kambing kita, lembu kuba ataupun unta kita duk Mekah dah baru ni korban unta 3 ekor. Contoh kata akan datang di akhirat sana biquruniha dengan tanduk-tanduk dia tu. Tanduk. Mari dengan tanduk-tanduk. Wa azlafiha, kuku-kuku dia tu. Wa asy'ariha, dan datangkan segala bulu-bulu dia tu untuk menjadi saksi bagi Allah, untuk jadi saksi bagi kita supaya menyelamatkan kita di padang mahsyar sana. Jadi saksi kata orang ni buat gerbai atas hari dunia hari tu, bulu mari, kuku mari, tanduk mari. Walah bulu, kuku, tanduk kita makan dak weh. Jamai kita gerbai kita ambil dak kuku tu makan, ambil dak tanduk makan ataupun bulu-bulu dak. Barang hak tak pakai, barang hak kita tahu tak? Kuku kita tahu, tanduk kita tahu, tak makan lah, jarang lah orang buat sup tanduk tu. Jarang lah orang buat apa ni, buat tom yang bulu kan. Mana ada. Ngai tu. Walaupun benda ni kita tahu, tapi akan jadi saksi di akhirat sana. Apa toh darah dia, apa toh daging dia, lendir dia ataupun kita duk makan tu, semua masuk jadi saksi bagi kita berlaku di akhirat sana. Dan dia akan jadi tunggangan. Tunggangan kita panggil apa? Kenderaan. Kenderaan kita di sana. Hak Nabi sebut hadis lain, Nabi kata azimu dhahayakum. Pilihlah benatai-benatai hak mun nak gerbai tu, pilih hak besar-besar. Pilih hak gemuk-gemuk. Buat apa tu? Kerana gapo boleh Nabi suruh pilih hak besar-besar, hak gemuk-gemuk. Fa innaha 'ala sirati matayakum. Kerana atas sirat sikit lagi menatai hak kita gerbai inilah akan jadi tunggangan kita. Tak kena jalan dah atas titian sirat. Tak kena jalan dah pada mahsyar naik lembu ni lah. Habis tu lah ni taruhlah duit lebih kurang sebulan dah tak. Lebih kurang sebulan lagi nak siapa boleh jadi kita boleh duduk taruh dah setengah-setengah. Ambil duit ada pergi lah tahun ni hak gia kita tak. Gia kita ambil hak besar-besar sikit, katakanlah 4,000 lah pas gia ambil lah. Ni kita nak naik di akhirat lagi. Oh, pak kita bukan 4,000 dak ustaz weh, 5,000 tu jauh pak kita segi lembu besar sungguh lah. Tubik dekat 18 kilo segi. Baik hak besar-besar tu. Baik hak besar tu. Kerana itu kita nak naik di akhirat lagi. Kalau ni ada pocok lain dengar bak kerbai gerbai. Supaya kita selamat, boleh ada tunggangan, boleh ada kenderaan di pada mahsyar, boleh ada kenderaan di atas titik sirat. Malam ni kita mula dah taruh duit kita. Ada azal, ada cita-cita dah nak buat kerbai pada tahun ni. Tak kira cita-cita pun takut juga. Kerana nak cita. Takut nama duit tak ada. Allah. Sampai cita-cita pun tak boleh juga. Cita, bukan azam, bukan kita nazar. Kalau nazar wajib. Kalau nazar wajib. Tu beza sikit cita dengan nazar yang lain. Nazar ni kita kena sebut nama Allah. Lillahi alayya, bagi Allah, bagi Allah atasku. Bahawa tahun ni, ni kita buat contoh boleh dalam pengajaran. Nama kata siap ustaz buat contoh, ustaz kena nazar, kena gerbai. Ni contoh dalam maqam ta'lim boleh kita buat contoh untuk kita nak bahas lagu mana bentuk kita nak nazar ni. Kita nazar ni lillahi alayya, bagi Allah atasku pada tahun ni aku nak gerbai 1 gia. Ni jadi nazar. Bila jadi nazar wajib, bukan sunat dak, wajib kena gerbai 1 gia. Dan daging hak gia yang gerbai tu tak boleh makan. Dia sendiri tak boleh makan, anak dia tak boleh makan, semua orang di bawah tanggungjawab dia semua tak boleh makan daging tu. Orang panggil daging nazar, gerbai nazar wajib. Ada pun hak biasa kita duk gerbai sama-sama tu panggil ibadat sunat. Ibadat sunat ada masalah lah, kita nak makan we anak isteri kita makan pun boleh. Allahu Rabbi, ni malam ni kita dengar bab kelebihan mana deh. Dengar bab kelebihan untuk kita melakukan ibadat korban. Ada pun hukum-hukum hak berkaitan dengan korban ni banyak karo lagi sebenarnya ni. Tentang niatnya, cara bagi dagingnya, banyak karo lagi ni. Hari-hari yang berkaitan dengan untuk kita melakukan ibadat korbannya. Lepas tu cara jual belinya, ni kena gerti banyak karo. Habis tu kita nak gerbai
adalah hukum asalnya sunat. Tapi tiap-tiap kali kita nak masuk melakukan ibadat korban, paling tak ada kurang-kurangnya wajib kita kena reti. Hak kurang-kurang sekali. Cara niat, cara akad jual beli dulu. Kerana banyak orang ni kadang-kadang main-main ataupun dia berasa buat tak apa dah tu orang ramai-ramai. Kadang-kadang niat lemu tak akad jual beli lagi, tak boleh. Tak sah gerbel tu. Lemu tak akad jual beli lagi ya kan. Lemu ni aku nak gerbel sebahagian daripada lemu ni, aku menjadikan gerbel sunat kerana Allah Ta'ala. Lemu jual beli lagi, tak lagi, tak sah niat lagu tu, tak sah. Mesti kena sah dulu, sempurna dulu milik kita, akad jual beli dulu. Walaupun jual beli tu ulama kata dengan secara berhutang ataupun dengan secara tunai, boleh dah kita niat. Walaupun ada juga setengah ulama kata tak boleh, mesti kena dengan secara tunai, baru mada. Tapi walaupun gitu ya adalah khilaf-khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata boleh kita korban ambil lembu dengan secara berhutang pun boleh. Tapi hak berhutang tu bayarlah. Ni main cip tahun tak bayar lagi, hak tahun lepas tak bayar lagi. Habis tutup kotak weh. Tok kotak hak baca khutbah atas mimbar, tolong beringat hati. Tiap-tiap hari Jumaat royak kepada orang hak berhutang daging gerbel tahun lalu, bayar bagi cepat-cepat tahun ni nak masuk gerbel dah. Sebut dalam baca khutbah. Para hadirin semua, sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah. Dengan hak mana yang terhutang gerbel pada tahun yang lepas, tahun ni nak masuk gerbel yang baru, bayarlah cepat-cepat. Tu sebut kat gitu supaya orang nak pergi bergetar pula dah rak dua ni berasa semangat sikit, berasa nak pergi pula bergetar. Ni manci bertahun bergetar daging gerbel tak bayar-bayar. Gitu. Ingat atik. Jadi malam ni banyak dah ni, lebih kurang malam ni kita berkecek dekat-dekat dengan jam setengah dah. Dalam bab kelebihan untuk kita melakukan ibadat korban, untuk kita taqarrub ila Allah, menghampiri, mendekati kita dengan Allah melalui ibadat korban. Lepas tu kita tengok sikit komen-komen daripada saudara-saudara dia. Daripada saudara-saudara kita ni bersama dengan kita malam ni. Kak Rosni tak baik cak cing kat baba. Alhamdulillah. Farida Allah. Assalamualaikum Ayaman. Waalaikumsalam. Bayo peta kali peta ni. Peta kali ni. Peta cak cing. Lepas tu ada setengah-setengah yang duduk jawab soal tadi kita baca, ada royak Fir'aun, ada royak Nimrud. Tu duduk tanya bab raja menakluk ke dunia deh. Dia menjawab Fir'aun pun ada, jawab Namrud pun ada. Comel. Terima kasih yang mana sudi menjawab di dalam soal jawab yang kita buat, berkongsikan ilmu malam ni deh. Kak Fatihah sak peing bangus sini cak cing. Alhamdulillah bangus sini. Waktu mana kita duduk kat Nedamah kita duduk lalu kerek kat tu bangus sini tu deh. Bangus sini jalo kat tu Alhamdulillah ya, sama mana-mana bersama dengan kita malam ni dari Baling Kedah. Daripada Malaysia. Apa khabar orang Baling Kedah? Pernah lah waktu kita duduk pondok dulu, lalu kat tu masuk ke Betong, lalu kat Baling. Lalu kat Baling. Kalau sahabat saya ada di sebelah Baling tu, nama Anwar, kita tak tahu kat ya kapung gapo tu. Pada dulu dia pernah mai mengaji sebelah Thailand. Sekarang ni dia asal orang Kedah tu. Orang tak ingat dah nama apa-apa. Bukan Sungai Taning. Apanya Al-Ustaz. Al-Ustaz. Jadi sekarang ni dia beristeri hidup ke sebelah Baling betul lah. Nama Anwar. Alhamdulillah. Sekiranya kalau ada berkenalan ataupun duduk kapung sama, sampai kalah salam ambo daripada ayah mai sering ada mau kenali ambo dengan ayah mai ataupun nama asal ambo ni Ismail lah. Saudara Abdul Manaf ni saat ni daripada Baling Kedah. Alhamdulillah. Pradu babo chat. Alhamdulillah habis kak Safi, kak Nafisah kita. Terima kasih tuan guru. Sama-sama Abdul Manaf. Sama-sama. Taning daripada Taning kita ni. Kak Sanisa.
ramai-ramai malam ni, ramai luar biasa malam, sampai 500 600 orang malam ni bersama dengan kita, bersama dalam majlis kita. Li Sai Bantuk Li Sai Bantuk ขึ้นรถไฟไปไหนก็อ่านหน่อย mari tanya naik kereta api pergi kan. Boleh tak dia tanya orang lain, silap masuk landing ni. Bekas sama be mak kita weh, bekas sama. Bon road fighting wan atas kereta lekat. Oh, boleh hadir dan duduk dengan laisuk atas kereta kali ni. Lekat tak lekat boleh jadi gitu. Mai kau cak cing ni habis duk oyak ni. Dumah kata cak cing molek. Alhamdulillah. Ya tak apa. Abeli kita, Abeli saya bantu mungkinlah duduk dalam perjalanan ni. Dia oyak atau duduk rumah cerak molek sekarang ni dia duduk dalam perjalanan ni dak atas kereta api mungkinlah moga dia oyak sini. Jalan ni selamat deh, beli weh, jalan selamat. Semoga Allah Taala selamat di dalam perjalanan ni kita. Daripada awal hingga sampai ke rumah deh. Abeli kita saya bantu tu. Ditaning cerak nyata molek. Mana yang beri salam bersama dengan kita malam ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanuhu wa maghfirah. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu Ustaz. Sama-sama Jafaiza, sama-sama. Esok mari pula deh. Esok sama pula deh. InsyaAllah kalau tak ada keuzuran pula, kita mari jumpa pula ada malam esok. Lebih kurang masa ni lah. Masa selewat-lewatnya pukul 8.40. Pukul 8 sebelah Thailand lah. Pukul 8 sebelah Thailand. Kalau Malaysia 9 dah. Tu. Ni kan saudara kita banyak ni sebelah Malaysia ni. Daripada Terengganu biasanya, Kedah. Daripada Pahang pun ada juga saudara kita daripada Malaysia bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak yang mana follow page Ayah Mai FC ni bersama dengan kita ni. Salam babo ajania korbe sebab terlupa dah maaf. InsyaAllah kita berjumpa malam esok. Jadi malam ni kita ngaji bab kelebihan. Malam esok kita ngaji bab hukum-hukum ataupun cara-cara kita nak gerbang. InsyaAllah kita ngaji malam esok dengan secara teliti, dengan secara satu persatu deh. Bahasa malam ni sebenarnya kita nak royak dah, tapi dah malam mukaddimah dia panjang sikit tak ni. Dia royak kelebihan, dia royak perkara yang menyebabkan kita ni mati hati dah tak ada dah. Lepas tu baru nak masuk bicara ni yang dipanjang sikit. Kita royak bab kelebihan saja malam ni. Esok insya-Allah Allah Taala beri kemudahan kita berjumpa pula untuk kita bicarakan tentang hukum hakam ataupun cara-cara apa yang menyebabkan perbuatan korban kita, niat lagu mana, cara bagi daging. InsyaAllah kita royak dengan secara satu persatu esok deh. Cumpong cak cing. Baru sedih kita ni. Hak ni nama fake dia Cangtat. Yep. Belangor ni. Hak mana lebih afdal, daging lembu atau dengan kambing 1 ekor? Kata mazhab Syafi'i, belalah kita jawab lebih kurang dah malam ni. Digang secara ringkas-ringkas. Hak lebih afdal ialah hak paling banyak dagingnya. Paling banyak dagingnya. Itu lebih afdal dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Abdul Hamid lah. Salam babo cak lauk, cak kelak lauk. Waalaikumsalam Abah Hamid weh. Semoga Allah Taala beri keberkatan selamat dalam hidup. Samalah Abah Hamid doa kepada dama tu. Indonesia ajalah weh Ayah Mai, doa untuk saya selamat dunia dan akhirat. Saya sayang Ayah Mai, sama-sama Abah Luqman dari Indonesia, sama-sama berdoa ke amba kata semoga Allah Taala terimakan doa Abah Luqman untuk amba dan untuk keluarga amba. Sama-sama kita berdoa, saling mendoa antara sama kita. Sama-sama amba pun sayang juga kepada Abah Luqman kita ni. Moga-moga kita akan bersahabat bukan sekadar di dunia, kita akan bersahabat hingga sampai di akhirat sana. Abah Luqman nang kong sat hitam gurban hai ke muliniti เพื่อเด็กกำพร้าขายเพื่อเอาเงินมาใช้เพื่อเด็กกำพร้าได้ไหม? Ya, kalau kita beri milik kepada orang, makna kita lepas milik. Jangan kita jual. Kalau kita jual tak sah, kita nak jual binatang hasilnya daripada binatang gerbang kita ni. Jual ni tak sah kata gapo, bulu sorak haram kita jual.
Ada pun kita lepas milik mana kita tak ada nak tu, lepas tu demo suku sakat ambil pergi jual, hasil jual tu demo nak masuk pada anak tadika, orang susah, orang anak yatim, boleh, tak ada masalah. Cuma kita tuai hak juru gerbe ni harai jual. Tu bahaya kita. InsyaAllah kita malam esok kita sebut dengan secara satu persatu deh. InsyaAllah. Jadi malam ni soal-soal hak kaitan dengan bab gerbe kita minta lakah dulu deh. Kita nak baca komen-komen hak lain pada tu. Samnak ok cak ceng. Senak ok. Samnak ok ni bahasa Sia. Bahasa Melayu kita senak ok. Ada saudara-saudara kita, orang sekampung kita banyak juga tu duduk senak ok tu. Orang nak kudung. Ramai juga duduk kat tu. Semoga-moga berkenal orang kampung Ambon situ ramai juga duduk nak kudung kat apa ni, orang nak kudung duduk kat senak ok tu ramai juga tu. Salam ayah man yala cak ceng. Waalaikumsalam Abang Sulaiman Yaakob. Sama-sama kita berdoa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz sihat wal afiat supaya dapat meneruskan lagi pendakwah dan pendakwah dan sunnah Rasulullah, insya-Allah. Amin 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 amin. Terima kasih banyak-banyak Kak Azizan. Kak Abang ni Azizan ni. Tukar nama tak tahulah deh. Tanjung Mas Cak Cing. Sumrik. Abang Sumrik ni. Sama-sama weh. Cak Cing. Esok hari pula deh. Esok hari pula. Mana baru masuk malam ni? Tolong pertama kali kita share dan follow sebab apa? Sebab kita follow jamil kita live ni dia naik tang kita boleh tahu atau waktu ni siapa dah masa dia. Kita boleh bersama pula. Koda-koda lah ilmu Ambon ni tidak banyak sangat. Koda-koda untuk berkongsi sama-sama saudara kamu. Salam ayah saya beri Kak Safinah. Waalaikumsalam Kak. Daripada Telubeh. Jadi mohon maaf lah mana hak amba tak baca komen kadang-kadang naik ni kita nak undur tak boleh dah kadang-kadang tak, mohon maaf banyak-banyak. Salam ayah main dari Selangor. Jelas, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama amani weh Kak amani sama-sama. InsyaAllah kita berjumpa pula malam esok. Canak Songkla Cak Cing apa? Sungai Petani Kedah. Daripada Malaysia ramai juga ni. Saya beri ayah main apa ni weh? Bagaimanakah kita nak tenang hati? Lah mana nak tenang hati? Abe kek tak tahu ni nama fake dia semangat di hati. Lah mana kita nak tenangkan hati kita? Hati kita ni macam-macam mari masya-Allah. Lebih lagi kita duduk di negeri, kita duduk pada dunia sekarang ni negeri uji. Allah uji kita dengan takut. Allah uji kita dengan tak ada duit, tak ada harta, dengan kelaparan, dengan kekurangan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Semua tu ujian daripada Allah. Mari hati kita berasa lemah, hati kita berasa tenang, fikir macam-macam, takut gitu, gerung gini, tak ada lapar, tak ada apa, orang tu tak kenal, orang ni tak tuju, macam-macam kita fikir. Lalu tu cara kita nak menenangkan hati kita. Di antara ulama kata tak ada lain, tak ada bukan, utama sekali kita mendapingkan diri dengan Allah melalui ibadat semaya. Waktu mana kita berasa kita lemah, waktu kita berdiri depan Allah melalui kita takbir Allahu Akbar, gagah tu. Waktu mana kita bangun berdiri takbir tangan dua belah tu, waktu tu kita gagah. Menanda kata hati kita lawa, kita diri depan Allah tegak. Ini menanda hati kita nak berdaping dengan Allah. Semaya, waktu kita semaya. Waktu mana hati kita berasa bangga, berasa dekut, berasa besar ke diri, waktu kita tu kita kena sujud kepada Allah, menunjuk kehinaan kita. Gitu cara dia. Pertama kali kita banyak semaya, banyak mendekati dengan Allah. Pergi masjid tempat yang baik, mengubahkan perasaan hati kita. Daripada hati kita tak bersemangat, bila kita duduk tempat yang baik, menyebabkan kita dapat suasana yang baik, orang-orang yang baik, semangat hak kita hak tak ada tadi, hati kita stres kita tu ada semangat semula. Kena bersama dengan orang baik, insya-Allah. Patu ulama kata banyak kita baca Quran banyak baca. Paling tak ada paling kurang, walaupun kita tak baca surat besar kul huwallah pun Quran juga bacalah. Ini salah satu bagi bagi abe hak nama semangat di hati ni lah, mana untuk kita nak menenangkan hati, itulah di antara cara.
Bila kita dekat dengan Allah, dekat dengan perkara-perkara yang baik, baca benda-benda baik Al-Quran, kelimah-kelimah baik, mendaping dengan orang yang baik, menyebabkan hati kita hidup berserabut gini, tenang hati kita. Kerana kadang-kadang kita tak tenang hati dengan suasana yang kita duduk, orang yang kita bergaul. Ini salah satu di antara sabab menyebabkan hati kita tidak dapat ketenangan. Tak dapat ketenangan. Lalu tu kita ubah daripada tempat yang menyebabkan kita tak tenang, ataupun orang yang kita duduk bergaul tu menyebabkan tak tenang, insya-Allah bila kita ubah daripada tu dapat kebaikan dah. Tumpo Cak Cing dek ni. Kak ni. Kak Ayi Azizah. Ni dah boleh hadir dah. Lama ada lagi kita lupa, lama tak jumpa ni. Apa khabar weh? Kata lupa kita. Ni. Kak Sah. Kak Sah tak lupa. Kisah kak itu dek ni. Abang dek. Salah berlakulah dalam rumah tu. InsyaAllah kalau ada kemudahan kita boleh jumpa. Assalamualaikum ayah mai tak baik Cak Cin tukun naiban cak fang ayah. Alhamdulillah semua orang dalam rumah semua. Terima kasih belaka yang bersama dalam ruangan ni, hok duduk dalam rumah tu, Arina tu. Adik Arina, Kak Arina ni hok ada bersama duduk dalam rumah. Sampaikan salam, terima kasih banyak-banyak. Wazila kabang Cak Cin. Apa khabar weh Kak Jah weh? Pajila weh. Apa khabar weh duduk dak nu? Kena kurang kedak weh kau. Cenderu jalo caru klendi Cak Cing apa. Alhamdulillah bersama pula insya-Allah kita berjumpa dah esok dah. Mana hak bersama kita malam ni. Terima kasih babo yang beri ilmu sama-sama berdoa kepada hamba katik. Nunoy Nur Airin. Cak Pattaya Cak Cing. Oh Pattaya nu lagi. Lagu mana weh Pattaya boleh buat kerja molek dak lah ni weh. Boleh buat kerja molek dak weh. Tempat kita dak nu ni. Oleh ke saudara-saudara kita buat 3 wilayah kita ndeh hidup kerja kat Pattaya, kat Phuket, kat mana dak. Jaga-jaga diri weh, kita tubik luar pada kampung, luar pada daerah kita ni jaga-jaga diri. Jaga diri kita tubik luar pada rumah, pada kampung kita pergi kerja 4 orang ni. Banyak perkara lah kita kena jaga, utamakan kita kena jaga akhlak kita, jagakan maruah kita, jaga waktu semaya. Yalah kerja-kerja jaga molek waktu semaya adik weh. Adik hodok kerja luar kampung ni, tinggal rumah, tinggal kampung, tinggal adik-beradik, tinggal ibu ayah hidup kerja jauh-jauh. Jagakan waktu semaya kita. Waktu ada masa, ibu ayah ada lagi rumah, halipum. Halo, apa khabar? Apa gapo tanya khabar atik ke rumah tu. Mana hodok kerja jauh-jauh dah. Dengan kita duk hubung mari dengan ibu ayah kita tu lah dapat keberkatan dalam kita mencarikan rezeki hidup kita. Yang mana beri salam ni deh. Semua kita tak sebut nama, memohon maaf banyak-banyak. Kita jawab lakor salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya Tihe soh. Ayah main dem pen kontinai. Jawab gua ni. Kalau kita kata jawab pen kontuktin, dia berkata kurang ting ustaz ni. Asal kita daripada Taning deh. Lagu Bakung, nama kampung Nak Kudung. Asal situ. Jadi sekarang ni mari buat kerja lebih kurang daripada besar lah. Bukan apa asal ambos sini ni. Mari buat kerja. Indonesia babo jelah weh. Indonesia mana ni nak mu associate kau ni. Tapi boleh ada hidup mengaji dan pelajar apa kali ni? Pelajar Indonesia ni. Nama set kau naik caito ni, duduk di Indonesia ni. Tuntung setiap malam insya-Allah alhamdulillah. Moga-moga kalau lah kita ada usaha kerja selamat dalam kerja kita. Kalau kita ada usaha belajar, moga-moga Allah Taala beri ilmu yang manfaat. Kelik mari rumah, kelik mari ngajar, kelik kita mari sabarkan ilmu-ilmu agama sekiranya kalau kita cari ilmu agama dan kalau pergi kerja moga-moga Allah Taala berkat rezeki kita untuk menghasilkan rezeki-rezeki yang halal jadi keberkatan dalam hidup kita. Semualah semua hak bersama dengan kita malam semua didoakan. Sama-sama demo apa berdoa kita kata. Ada macam-macam dia tanya asal kita daripada mana. Nak Kudung weh. Asal Nak Kudung mungkinlah dia mau tahu dah setengah tu dah. Nak Kudung dia tanya mana? Lagu Bakung. Lagu Bakung mana? Nong Cik tu mana? Patani. Jadi panjanglah. Waktu mana-mana yang bersama dengan kita malam ni banjir ni kita baca komen lebih kurang dah. Hak mana hak tak baca, hak mana kita tak itu jangan kecil hati dah. Insya-Allah. Kerana kita baca dengan laju gitu kadang-kadang tak ada juga nak baca. Panjir masa. Minta maaf banyak-banyak kita ambil masa panjang ni sekat sejam 40 minit ni. Sejam 40 minit maknanya masa banyak kita ambil masa demo. Sebenarnya tak sejam kita baca. Sejam 20, sejam setengah kau dah tu ya. Ni banyak dah ni. Saya duduk cabai pak.
Kelantan Malaysia. Cabai pak Kelantan. Kamak ke sini ada cabai pak, sini ada cabai pak. Cabai pak pada sana dah lain sikit. Lepas kepada Bukit Nak Raja ada juga cabai pak. Taning ada cabai pak. Cabai pak ada anak-anak dunia. Kan. Jadi sekarang inilah. Terima kasih segala perhatian dan memohon maaf segala salah silap, kekurangan, cacat celah. Semua yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan daripada Allah, taufik dan hidayah. Semua yang kurang, cacat celah itu adalah kelemahan daripada hamba. Moga-moga dapat keampunan daripada tuan-puan yang bersama dengan kita malam ni. Yang ada mengakhirlah malam ni dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-'arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhir kalamna la ilaha illallah. Allahumma ya 'alim 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna. Ya Halim khalliqna bi khuluqil hilma wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وللوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرة. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء. Ya Allah, angkatlah daripada kami ni ya Allah bala-balamu ya Allah, wal wabak, dan penyakit-penyakit wabak corona ya Allah, angkatlah daripada kami ya Allah. Susah sangat ni, kerja payah nak pergi kana payah, anak-anak pun tak sekolah ya Allah. Angkatlah daripada kami ya Allah, daripada segala metakamu ya Allah. Lama dah ya Allah, dekat 2 tahun dah. Dekat 2 tahun dah ya Allah, kamu ujikan kami di sini ya Allah. Angkatlah daripada kami serik dah. Kami perik dah, tak mahu dah melakukan dosa. Kami tinggal dah ya Allah. Angkatlah daripada kami, moga-moga dengan keselamatan daripada akatan balamu ya Allah. Menyebabkan kami boleh melakukan ibadat dengan sepenuh-penuhnya, boleh mengaji, boleh tutup ilmu di majlis-majlis ilmu agama Allah. Moga-moga dengan keberkatan doa sahabat-sahabat kami ataupun penonton-penonton yang bersama dengan kita malam ni dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.